Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat bersama. Alhamdulillah awal sikit hari ini. InsyaAllah Atuk akan cuba masa yang sebenar 9 insyaAllah. Sebab kita dah luangkan masa yang cukup untuk duha dan sebagainya. Ya kamu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tu. Salam. Kamu. Terima kasih kamu. Salim. Ya, Salimat. Salimat. 416 tu apa? Salimat. Dia kadang-kadang nombor-nombor ni ada rahsia-rahsia. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Salim. Ya. Apa khabar? Muhammad Azri. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Nur Jannah Umar. Wah, cantik nama tu Nur Jannah. Muhammad Azri, macam mana hujan? Kota Baru hujan sikit. Tadi dah okey, ni sekarang hujan. Esok insya-Allah terang benderang. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Azmi. Ya, Azmi 49. Muda lagi, umur 49. 49. Ataupun lahir 49 pun tak tahulah. Salimat ya. Hari ini all out. Untuk hari terakhir. All out. Habis dah. Dia orang dah habis dah. PN insya-Allah dengan pertolongan Allah. InsyaAllah ya. Waalaikumsalam. Lusa Kabinet PN terbentuk. Wow, very advanced you Pak Lee. Pak Lee, insyaAllah. InsyaAllah. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salam PN Bob. Oi, politik malam ni. Tak ada maksud tu. Oh, tak ada maksud. Kebetulan je lah. 46, 416. Oh, tak ada maksud. Dah makan belum? Atuk makan roti. Salam je selalu bang. Para Gasam. Oi, Para Gasam, apa khabar? Wahai Para Gasam. Apa khabar Para Gasam? Hari ini breakfast apa Para Gasam? Makan pagi di sana. Wah, Para Gasam. Orang Kalimantan. Assalamualaikum Tok ya, Rizwan. Rizwan, Assalamualaikum. Semoga sahabat sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Atuk sehat. Dan Rizwan juga sehat. Sehat 4747. Ni mesti nombor kereta ni. Allahu Akbar. PM berjaya. Amin. Amin. Kita makan laksa Penang tu pagi ni. Wah, laksa Penang. Atuk punya favorite. Tapi kalau laksa Kelantan, laksa Penang, laksa Johor. Atuk makan laksa Kelantan. Orang Kelantan kan. Oh, janganlah. Abah ya, Abah ya, Abah ya. Assalamualaikum Tok. InsyaAllah terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ya, Abah apa khabar? InsyaAllah terbaik. Allah itu baik. Ni bagi rakan-rakan yang belum subscribe Atuk punya YouTube. Abah ya dah subscribe dah YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Itu komo dan iklan tu. Terima kasih komo. Politik malam 11.10. Seorang je bah, seorang. Oh, seorang je. Seorang je Pak Gasam. Ya, Abah ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam semua. Takbir. Allahu Akbar. Hasbullah. Hasbullah, apa khabar? Semua nampak happy ni. Moga PM buat oleh kejayaan besar. Amin. Amin. Politik malam. Malai Para Gasam. Bersemangat untuk melihat DSI menjadi PM dan selamatkan negara. Oh, lain macam Para Gasam. PH lah tu. Ya. Abah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pijan. Soko PN muda kawasan saya. Tinggi PN terbaik. Oh, terbaik. Assalamualaikum PN mesti menang. Oi, politik malam. Hari ini motivasi. Nak baca-baca sikit. Tajuk kita apa hari ni? PN best. Belum tu, belum. Biasalah tu. Sayang Penang, laksa Penang lah. Wah, betul sangat lah tu. Ya, Amin, Azmi. Terima kasih, come on. Tajuk kita hari ini ialah dahuluikan. Allah first. Allah dulu, mesti mendahuluikan. Ini ramai orang yang tidak mendahului Allah ni. Ya, tidak mendahului. Apa itu mendahului Allah? Gelombang PS makin mengganas. Okey, mantap. Bangga kita undi Perkataan Harapan. Ya Allah, Shah Jahan.
Topi mana tu? Topi malam. Siang tak ada topi. Siang tak ada topi. Alhamdulillah, dah subscribe ke Atuk punya YouTube? Tolong subscribe dulu. Atuk tak akan baca politik sebab Atuk nak masukkan dari segi apa yang kita perlu terangkan bersama hari ini Sebab tak boleh lah yang politik ni, tak boleh. Dah lari daripada tajuk politik malam siang tak boleh. Siam Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini ialah utamakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat, mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja bau dah ada barakah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Pemurah dan Penyayang. Dialah pemurah dan dialah penyayang. Itu penting. Itu penting. Adam, Allahu Akbar tu. Apa tajuk kuliah hari ini? Utamakan Allah. Apa saja tindakan kita. Buka mata pagi, terus sebut Allahu Akbar. Buka mata pagi, terus sebut. Nak buat sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Dapat sesuatu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menerima musibah sikit, La haula wala quwwata illa billah. Merasa sedih sikit, down. Down, subhanallah. Subhanallah. Begitu. Begitu. Ada sebab musababnya. Bab musabab, kenapa kita perlu utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ya, Allah akan bantu kita tuan. Amin, Azmi. Hebat Azmi. Hebat Azmi. Jadi itu yang kita perlu tekankan. Ialah dari segi Allah first. Allah first, takbir. Abah, hebat Abah. Takbir. Allah first. Allah first. Yakinlah. Kalau kita jaga urusan kita dengan Allah, Allah akan jaga urusan kita di dunia. Habis apa nak kita nak? Kenapa yang nak sibuk? Kenapa nak sibuk apa lagi? Sebab apabila kita jaga urusan kita dengan Allah untuk akhirat, Allah akan jaga urusan kita untuk dunia. Bermakna buat akhirat, dapat dunia dan akhirat. Amin. Hadir di Kelantan. Abelai. Bobby. Allah benci pemimpin yang zalim. Zalim. Yakinlah. Kita kena yakin. Yakinlah. Kalau kita jaga Allah. Apa itu jaga? Amal ma'ruf nahi munkar. Buat yang baik dan tinggal yang Allah larang. Itu yang dikatakan jaga Allah. Jaga. Tajuk hari ini, mendahului Allah dalam segala hal. Dalam segala hal mendahului Allah. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Dalam segala hal. Itu yang kita kena tumpukan, fokuskan. Fokus. Agama didahulukan. Islam diutamakan. Jangan meletakkan agama Islam itu sama taraf dengan agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau. Agama aku tak sama. Tak sama. Dan agama yang diterima oleh Allah SWT ialah Islam. Bukan agama lain, bukan. Tapi ada orang yang nak bawa sama rata agama. Mana boleh? Engkau pergi neraka, kita syurga. Lain bro. Lain. Assalamualaikum. Salam. Itulah yang kita perlu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Yusri. Assalamualaikum tak jimat dan penghuni syurga semua. Amin. Sejuk dengar. Sejuk baca perkataan yang ditulis oleh Mak Yusri. Penghuni syurga. Allahu Akbar. Semua kita ni penghuni syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar sangatnya. Besar hebat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Yusri, terima kasih. Terbaik tu. Jadi yakinlah. Kita jaga. Yakinlah jika kita jaga dengan urusan Allah, Allah akan jaga urusan kita di dunia. InsyaAllah semuanya akan Allah permudahkan. Permudahkan. Susah sangat ke? Tak susah. Daripada dulu tak dapat. tak susah. Sebab apa? Sebab kita kena jaga dengan Allah. Jaga dengan Allah itu bukan sahaja beribadah dalam soal solat, zakat, zikir, puasa, haji. Tapi juga dalam soal perkara-perkara mungkar. Jangan berzina. Jangan melakukan perkara mungkar. Jangan sodomi. Jangan buat yang mungkar. Jangan itu. Jangan ini. Maksiat dan rasuah sebagainya jangan buat. Barulah Allah akan jaga kita. Apabila kita jaga Allah, kita beribadat sepenuhnya. Buat apa yang Allah suruh. Tapi dalam masa yang sama, kita tinggal apa yang dilarang. Barulah kita jaga Allah. Allah jaga kita. Allahu Akbar. Selangkah kita sayang dekat kepada Allah, 1000 langkah Allah dekat dengan kita. Amin. Amin. Itu yang kita boleh. Setuju tu? Yamamoto. Yamamoto. Ya, Yamamoto Kawasaki Honda. Tu pun boleh cakap juga Jepun. Betul. Jadi apabila dia tu solat bagus, masjid tak miss. Semua waktu.
tapi di belakang mencuri, merompak. Itu yang tak berkat tu. Itu yang tak berkat tu. Jadi biarlah sederhana. Ya Sofian, insyaAllah terbaik. 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 Ya betul. Faham-fahamlah. Faham-faham. Kau ni faham. Jaga Allah dan jaga hubungan sama manusia. Hablu minallah. Hablu minannas. Ya moto. Pandai kau bijak sungguh. Hablu minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Apa makna? Ibadat. Ibadat tak tinggal. Apa makna? Kita meninggalkan perkara-perkara maksiat. Jangan menipu. Jangan membohong. Jangan maksiat. Dengan siapa? Hablu minan nas. Hubungan sesama manusia. Jangan janji tak buat. Jangan tu tak buat. Allah murka. Bila Allah murka, manusia ni di sisi Allah kecil sangat je. Manusia di sisi Allah ni terlalu kecil. Lebih kecil daripada kuman. Daripada di sisi Allah. Tak payah Allah jentik kita ni. Ayat Allah tiup pun hancur dah. Hancur dah. Jadi jangan bangga. Jangan angkuh dengan Allah SWT. Kalau kau jahat, jahatlah kau. Jangan main. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalim. Nurliza, apa khabar? Assalamualaikum tadi. Dah lama live. Baru start. Baru start. Terbaik bang. Angka. Dahulukan Islam dah politik. Dahulukan Islam. Dahulukan kuasa Allah. Kedudukan Allah SWT. Terbaik, Mak Yusri. Atuk tengok live Atuk malam tadi sampai tertidur. Wah, Putri. Putri sampai tertidur nak. Oh, nyenyak sangatlah. Kalau macam tu, kalau tak boleh tidur, nanti Atuk buat live lah. Putri tidur terus. Ketika Allah telah menjadikan keutamaan kepada kita. Semasa kita meletakkan keutamaan Allah. Apa erti keutamaan kepada Allah? Ini yang kita harus faham. Kita harus faham. Iaitu keutamaan kita kepada Allah, apa yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Itu yang dikatakan ketika Allah telah menjadi prioriti kepada kita. Ketika kita mengutamakan apa yang disuruh oleh Allah SWT melalui Rasulullah dalam hidup kita. Maka kita utamakan. Apabila Rasulullah menyebarkan agama Islam, Rasulullah menyebarkan sistem pentadbiran Islam, Rasulullah menyebarkan Al-Quran dan hadis, semuanya disabar oleh Rasulullah, dan perkara itu adalah datang daripada Lauh Mahfuz, daripada Siratul Muntaha melalui Jibril sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan. Itulah yang dikatakan ketika Allah SWT telah menjadi keutamaan kepada kita. Apa yang dibuat Rasulullah keutamaan kepada kita, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah SWT. Itu yang paling penting kepada kita. Paling penting kepada kita. Apa yang Rasulullah buat, kita kena ikut. Rasulullah itu adalah model, contoh apa yang tercatat dalam Al-Quran. Itu yang Rasulullah buat. Utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anak muda kita sekarang. Membelakang agama. Jangan cakap macam tu. Marah anak muda. Anak muda ramai tahu. Anak muda yang bagus-bagus. Hari tu ada anak muda datang rumah tu. Masa dia buat birthday cucu tu. Dia solat jemaah apa semua. Dia bukan sekolah Arab. Tak ada. Dia jadi imam. Anak muda sekarang hebat, bro. Hebat. Aku bukan merdeka. Jangan pandang rendah anak muda sekarang. Tak semua. Tak semua. Itu yang penting. Assalamualaikum, Ji. Assalamualaikum. Ya, Salbia. Salam. Jumaat hari ini, Jumaat hari berkat. Hari Jumaat. Terima kasih. Terima kasih. YouTube Haji Matuk. Nenek cinta. Nenek cantik. Assalamualaikum, Tok. Salam Jumaat. Salam penuh barakah. Amin. Hari Jumaat penghulu segala hari. Hari Jumaat dijadikan Nabi Adam. Hari Jumaat. Banyak hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni banyak. Banyak. Terima kasih kamu. Wish kawan-kawan. Agama dahulukan. Betul lah sekali. Aku bukan boneka. Utama dahulukan agama. Allah dahulukan. Rasulullah utamakan. Abang Mai utamakan mimpi yang utamakan Islam. Amin. Amin. Dalam agama Rasul harap. Amin. Assalamualaikum. Eddie King. Kita kejar Allah. Yang lain-lain semua akan kejar kita. Dunia, jodoh, harta, pangkat, jawatan Perdana Menteri, semua dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kejar Allah, semua itu Allah akan beri. Tapi kalau kita tak kejar Allah, Allah akan tak beri apa pun pada kita. Walaupun Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan penyayang.
Tapi tu ada juga orang kafir kaya tu. Kaya. Dia kaya orang kafir tu. Dia tak solat. Dia lawan hukum Allah. Macam mana dia nak? Itu namanya istidraj. Allah benci kepada orang itu. Maka Allah bagikan dia mewah di dunia. Dan akan dihumban dalam neraka di akhirat. Jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Jangan dengki dengan dia. Itu semua dunia. Kaya Bill Gates, kaya. Macam-macam kaya. Kaya itu dunia. Dunia. Kita nak kaya akhirat. Bukan kaya dunia. Di dunia ni kita nak sederhana. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang. Sebab kita nak akhirat. Jadi tak payah dengki dengan bukan Islam. Orang bukan Islam ni riba. Tak ada hal pada dia. Menipu. Perkara biasa pada dia. Dan dia tak solat. Dia tak baca bismillah. Tak baca Quran. Pada dia hanya dunia saja. Dunia ni akan kiamat. Tetapi akhirat kekal berjuta-juta tahun. Senang lenang kita di sana. Dengan bidadari 70 orang. Istana daripada emas. Berlantaikan permata. Nak makan, sebut saja. Nak makan apple, apple sampai. Nak makan buah apa? Sampai. Nak bidadari mana? Nak sampai. Nak kereta bersama mana? Sampai. Sampai. Di akhirat besok tak ada dah. Mengundi tak ada. Solat tak ada. Tak ada semua dah. Enjoy. 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 Jadi kalau dunia ni kita bagilah. Kalau pada puak kapin nak ambil lah. Tapi kita janganlah tinggal semua dalam soal menentukan kedudukan agama kita. Kalau menentukan kuasa, tak boleh. Kau nak harta, kau ambil. We can be a friends. You can reach, no problem. But please don't take my power. Itu yang penting kepada kita. Jangan fitnah. Fitnah. Eddie King, Eddie King. Wow. Slow-slow sikit tarik. Atuk tak sempat baca ni. Ya, tapi bukan penyamu rasuah semuanya. Kita pilih yang jaga nama Allah dulu. Amin. Amin. Cuba tengok manifesto. 3 manifesto. PH. Politik malam. Malam-malam. Tak boleh sekarang. Tak boleh. Atuk tu bawa lah yang kau bawa. Ina, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi Ina. Ina puasa ke? Ina dia hebat. Hari-hari puasa dia. Oh, Zarina. Hebat sungguh dia. Oh, hebat. Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak puasa. Ya Rosna, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih Naziza. Kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Jangan sekali dedahkan aib orang. Betul. Jangan buka aib orang. Dan ada orang tu dia suka buka aib dia sendiri. Aib dia sendiri dia buka di YouTube ni. Di TikTok ni macam-macam cerita dia buat. Ada terbaru tu. Suami dera isteri tu. Allahu Akbar. Allah. Macam mana dah dia ambil video tu? Siapa yang ambil video? Mungkin anak dia yang besar kot. Allahu Akbar. Allah, jantan apalah macam tu. Dia tarik rambut dia. Dia tarik bini dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga ditangkap polis lah dia. Allahu Akbar. Takbir. Nenek cantik. Sampai. Suka dengar tu cakap. Semua pakai fakta. Putri Damla. Damla Sofia. Putri. Besok ngundi tahu. Politik malam ni. Politik malam. Assalamualaikum untuk. Salam Jumaat. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angah, apa khabar? Adik King, kita sebagai hamba Allah ada hak tak jauhkan hukum pada seorang. Tak ada hak jatuhkan hukum pada seorang. Benar sekali. Tapi Allah sudah bagi tahu kalau kamu mencuri dosa itu hukum. Tapi masuk neraka atau tidak Allah akan tentukan. Tapi kalau kau banyak dosa masuk neraka, itu jalurnya SOP. Allah dah bagi tahu bro. Jangan kata aku mencuri, tahu. Tapi neraka ke tak Allah tentukan. Bukan macam tu. Mencuri kamu dapat dosa. Apabila dosa, apabila kau tak bertaubat, Allah tak ampunkan, kau akan masuk neraka. Itu jalur dia. Jangan sedap kata kau tengok dia mencuri masuk neraka tu. Mana boleh. Neraka Allah tentukan. Tak betul. Tak betul. Ya. Plastik, sabun. Plastik pertahankan agama dan nyawa mereka. Takkan kita, tak boleh. Politik tak boleh sekarang. Terima kasih, Angah. Tak boleh. Baca sikit je. Politik tak boleh. Tak boleh. Ini kita. Apa saja kita buat di dunia, utamakan Allah. Isteri aja. Jom bang, kita lepas kita pergi shopping pukul 6. Kalau pergi shopping pukul 6, orang perempuan ni, kau dia pergi shopping bukan setengah jam. 3-4 jam.
Sampai ada announcement. Semua penghuni 10 minit lagi mall ini akan ditutup. All the customers. Another 10 minutes, this mall will be closed. Jadi, kalau kau pergi sebelum maghrib, maka maghrib terlepas. Berarti kau tidak utamakan Allah. Kalau isteri ajak, jangan ikut. Tak boleh, yang. Tak boleh. Pastikan kita lepas maghrib. Macam tu. Barulah mengutamakan Allah. Mengutamakan Allah. Betul tu, betul. Sayang-sayang juga isteri ni. Tapi kita nak dia masuk syurga bersama dengan kita. Kalau kau ikut isteri, tak solat, tak apa, nanti isteri masuk neraka. Apa itu macam mana nak bersama? Takkan kau nak ikut isteri kau dalam neraka? Tak nak. Begitu juga suami. Takkan isteri nak ikut suami dalam neraka? Ya, betul lah kau sayang. Suami kau handsome, sadar, badan besar, tegap. Tapi dia masuk neraka. Kau nak ke? Tentu tak nak kan, Puteri? Macam tu lah. Terbaik, bro. Ya, terbaik. Sentiasa bertakwa, beriman kepada Allah. Amin. Abang Mai. Abang Ma. Itu betul. Kita kejar Allah. Yang lain-lain semua Allah akan bagi. Ini dah saya single. Saya single mother. Saya single boy. Saya single father. Saya belum kahwin. Adakah kau kejar Allah? Saya mak balik. Adakah kau kejar Allah? Setiap hari hidup kau, sekali lagi nafas kau keluar, adakah kau kejar Allah? Itu Atuk tanya tu. Jadi kau rasa kau tak kuat lagi kejar Allah, adalah kau tak dapat lagi. Sebab Allah telah janji kalau kau kejar aku bagi semua. Dunia, jodoh, harta, pangkat. Tapi kejar Allah itu dalam dua bentuk. Kau tak boleh kejar Allah dengan buat dosa. Tak boleh. Kau kejar Allah dengan buat ibadat. Ibadat yang baik-baik. Jadilah pemimpin yang terbaik. Amin. Kau ni ada lagi. Ambil dunia, akhirat tertinggal. Ambil akhirat, selesai. Dunia mengikut kita. Angat. Bijak angat. Hati, rindunya ke hati. Apa khabar hati? Assalamualaikum. Lama dah masuk. Yalah, Atuk pun lewat. Semalam lewat. Hari ni awas sikit lah. Awas sikit. Dah nak cuba dah supaya timing tu balik asal pukul 9. Hati apa khabar? Salam semua geng-geng kita. Rindu sangat. Sekarang dah tak ada dah. Jangan menghilanglah. Carilah redha Allah. Amin. Azmi. Amin. Cari redha Allah. Jangan cari redha wakil rakyat. Tak boleh. Apalah dengar apa Haji cakap. Duk sibuk pasal parti. Kenapa? Saya dengar dulu. Sibuk pasal parti. Kenapa? Ada orang marah tu. Rosna. Ya, Rosna. Selamat mengundi. Besok. Hari ni selamat mengutama kerja-kerja Allah. Semoga kemenangan milik kita. Amin. Subscribe YouTube. Salam J. Abu Zar Azil. Ada orang selalu minta pada tip. Tu, macam mana nak murah rezeki tu? Macam mana nak murah rezeki? Selalu tanya. Siapa nak? Angkat tangan. Siapa nak macam mana murah rezeki? Kita tak boleh baca. Tak boleh. Salam tu Wan Muhammad Zaidi. Ya. Wan Muhammad Zaidi. Wan, apa khabar Wan? Apa khabar? Terbaik. Salam tu. Terima kasih Fazri. Hoi, Fazri, terima kasih. Terima kasih. Politik tak baca. Salam tu, friend. Wow, Intan pun dah sampai. Ingatkan dah lupa kita dah. Hoi, Intan. Waalaikumsalam tu. Ya, Zulkifli. Salam Ji, betul. Matlamat kita ialah Allah. Amin. Matlamat kita ialah Allah. Takat tu je boleh baca. Lebih tak boleh. Masa depan 22 bulan. Apa jadi? 22 bulan. Masa depan. Masalah anak muda. Ada yang terbuka minda. Ada ke? Masalah anak muda yang terbuka minda. Wow, hebat tu. Salam duha. Anak muda, siapa yang belum solat sunat duha, Atuk sarankan, Atuk nasihatkan, Atuk pujuk kau. Solatlah sunat duha. Solat sunat duha. 2 rakaat paling kurang. Hai darling, kak Intan semua. Laling lo. Laling lama lalak jumpa you laling lo. Laling lah. Dia orang masih sedar. Kita sebagai hamba Allah, ya Eddie King, kita ada hak jatuh hukum seseorang atas kesalahan dia.
Mana boleh. Kita hanya bagi tahu hukum, bukan jatuh hukum. Jatuh hukum ni macam hakim. Tapi bagi tahu. Al-Quran dan hadis bagi tahu. Kalau orang mencuri, hukumnya dosa. Itu boleh. Itu boleh. Jangan kata, engkau ni, aku jatuhkan hukum mencuri. Mana kau tahu aku mencuri? Macam tu. Kau nampak tak aku mencuri? Jangan. Kecuali ada saksi. Macam zina, ada 4 orang saksi apa semua. Boleh kau kata dia berzina. Tapi kalau kau tak tengok, tak boleh. Tu NDK. Boleh NDK? Perbetulkan sikit. Ya, maaf, pagi tak ada politik. Malam ada. Ya, betul. Tok tak akan baca politik ya. Setuju. Kak ni, salah room dia ni. Salah room. Salah bilik dia ni. Kan dah batuk. Kan dah batuk dah. Betul Tok. Betul. Terima kasih. Betul Tok Adi King, terima kasih. Utamakan Allah. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Itu yang kita nak dengar. Utamakan. Tadi Atuk kata, siapa nak tip murah rezeki? InsyaAllah tip murah rezeki. Laku yang satu ni je tu. Satu ni je. Tak kira apa rezeki. Nak duit banyak, nak harta banyak, nak naik pangkat, nak menang PRU, nak kahwin 2. Kahwin 2 rezeki juga ke? Rezeki juga. Si baik nenek kau tak dengar. Itu semua. Satu je kena buat. Itu utamakan suruhan Allah lebih daripada permintaan manusia. Tak kiralah manusia tu suami kau, isteri kau, anak kau. Apabila masuk waktu solat, no way yang lain. Solat first. Macam tu. Solat first. Tak ada. Panggil makan nasi, solat dulu. Solat dulu. Panggil pergi kedai, solat dulu. Solat dulu. Utamakan surah Allah. Itu tips nak murah rezeki. Bermakna, anytime, anywhere, any place. Allah first. Kekalkan. InsyaAllah. InsyaAllah kita pemurahkan urusan orang dalam kesusahan. InsyaAllah. Betul tu. Betul. Maghrib kat mall. Kalau yang rajin solat lah. Tapi berapa ramai bro. Dia tengok surau kat mall besar mana. Sokong tu. Terima kasih. Kita beli beras tu. Dia beli beras. Beli beras. Nah Intan. Entah yang tiada. Yang tiada. Oh, yang tiada. Ya Intan. Intan. Kita politik tak baca. Ingat Allah waktu senang dan susah. InsyaAllah Allah ingat kita. Cantik Zaitun. Itulah kadang-kadang kenapa tiba-tiba saja kita ditimpa musibah. Sebab kau lupa dia. Kau lupa dia. So dia bagi notification. Macam kita lah terima WhatsApp. Teng tong masuk. Itulah. Awak sebab itu menilai orang sama macam dia awak. Oh lain macam. Mungkin awak Ina Tina. Ya. Alhamdulillah syukur tu. Ingat. Terima kasih. Tolong. Ya Wahirda. Assalamualaikum tu. Selamat pagi. Pulau Pinang hadir support. Wow, Pulau Pinang. Orang Pinang. Rindu nak pergi Pinang. Lepas-lepas raya ni. Lepas raya pula. Lepas-lepas banjir ni kena pergi Pinang ya. Lama tak pergi Padang Merdeka. Padang Merdeka pula. Apa tu? Apa? Yang planet tu adalah lupa tu. Lama sangat tak pergi. Lama tak pergi. Ya Sudia. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Salam Jumaat pada Tok Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada lelaki-lelaki. Sembang apa? Amir. Waalaikumsalam. Nak politik bukan di sini. Waalaikumsalam. Politik malam bro. Alhamdulillah. Amin Wan. Terima kasih. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan izin Allah. Amin. Amin. Murah rezeki. Amalkan sedekah. Cantik lah. Cantik. Betul sangat. Tengah down ke? Marah-marah ni. Intan. Jangan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Nak sedekah jangan berkira-kira. Benar sekali. Hari ini coba sedekah di masjid paling banyak. Wang paling banyak. Katakanlah kalau anda dah berapa kali dah pergi masjid? Selalu RM1, RM2, RM3, RM5, jajaran RM10, kadang-kadang sekali ni bagi RM50 ataupun RM100. Coba. Coba bagi RM100. Boleh. 50 pun tak apa dah. Jangan main 10, 20. Tak nak 20. Ni color baju ni. 50. Tok senyum sama. Terima kasih. Politik skip Tok. Memanglah dah skip dah ni. Pilih yang kurang mudarat. Ada juga. Atuk kita belum baca Fatihah lagi. Betul.
Inilah kaum ni bagus dia. Betul-betul faham aja betul. Okey, kita sebelum kita teruskan mengenai tajuk kita hari ini, utama ke Allah. Kita baca dulu surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya. Jika Allah beri pahala bacaan kita ini, sebab ini semua daripada Allah, dan kita berharap harapanku tidak dikecewakan oleh Allah SWT. Dia memberi pahala ini hasil daripada bacaan Al-Fatihah, dan kita niat pahala ini adalah untuk Rasulullah SAW. Pahala yang kita baca Al-Fatihah ini untuk kedua ibu bapa kita, untuk diri kita, isteri atau isteri, untuk suami, untuk anak-anak tersayang, cucu, cicit kalau yang ada, jiran-jiran, rakan-rakan, guru-guru, rakan sekampung, jiran apa semua ni, dan kepada sahabat-sahabat kita ataupun muslimi muslimat dan mukmini mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, sampailah kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih kamu, terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Bergembiralah. Rasulullah bila kita sedekah Al-Fatihah. Dan hebatnya, semakin ramai kita niat pahala Al-Fatihah, semuanya mendapat secara equal. Kalau 10, semua 10. Kalau ada 100 bilion manusia, daripada Nabi Adam sampai sekarang, 100 bilion pahala itu akan sampai kepada mereka. Dan mereka sedang menikmati pahala itu di alam barzakh, sedang menunggu hari kiamat. InsyaAllah kita juga begitu. Kita juga begitu. Dan bagi yang masih hidup, InsyaAllah akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita selesai agenda kita. Sambung lagi. Pilih yang kurang mudarat. Tolak yang banyak mudarat. Oi, Izan. Oi, betul tu. Faham, Ji. Faham. Ediki, faham. Terima kasih. 70% Melayu sokong komen tu. Malam ni ni orang tarik. Atau akan komen, atau akan kupas satu persatu. Panjang tu. Panjang tu. Panjang. Dan semalam pun ulama bermuzakarah. Ulama bermuzakarah dan setuju sokong PN. Tak boleh. Panjang malam ni, panjang. Mana baik profesor dengan ulama. Allahu Akbar. Semoga tu dalam rahmat Allah. Amin. Fazli. Selalu amin. Terima kasih. Salam tu. Moga sihat semua. Kena yuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Segar. Jangan ada gobar. Intan Tina, maaf lah. Jangan marah. Kita kan dalam ni bersaudara, bersahabat. Usik-musik okey. Tak ada apalah. Intan, no problem. Mantap Haji Mat. Ya, terima kasih. Kena yuk. Tajuk kita hari ini, utamakan Allah Subhanahu Taala dan segala hal. Siti apa khabar? Salam tu. Oi, lamanya. Yoi, pagi ni tu. Makan apa tu? Power sokmo. Hari ni minum TO 5 kasturi madu. TO 5 kasturi madu. Makan roti. Roti. Sebab nenek kau tak sedia lagi. Jadi peringkat awal ni roti je lah dulu. Nasib kan. Orang lelaki macam tu lah. Kalau bini tak masak lagi, tak makan. Jadi lain kali, carilah bini yang suka masak. Macam tu. Kalau lama-lama masak, kau lapar, kau makan kedai. Makan kedai. Macam tu. Surga tu. Salah. Amin. Pelet merah. Jangan marah-marah. Isteri tak masak, jangan marah. Pasal apa? Boleh makan kedai. Makan kedai. Nanti balik nanti. Oi bang, pergi mana? Pergi makan lah. Oh iya ke? Sorry bang, tak sempat masak hari ni. Kan bagus macam tu. Atuk, the best. Terima kasih. Amin Pelet, terima kasih. Siti, salam Tok. Waalaikumsalam Siti. Siti besok mengundi ya. Kita nak jalan-jalan dulu Tok. Silakan Salim. Kau jangan berlari ya. Nanti tersepak batu. Jalan-jalan. Yan Muhammad Zaidi. Ya. Siti No, terima kasih. Terima kasih. Atuk baca dulu sebelum kita pergi kepada Quote of the Day bersama dengan Atuk. Caki suka Allah. Caki bukan ikut suka.
Bukan ikut suka. Salam Tok. Waalaikumsalam. Dah jawab dah. Padang Kota Lama. Oh ya, Padang Kota Lama. Itulah. Itulah Padang Kota Lama. Kena pergi tu. Kata cantik sekarang. Dulu saya pergi Kelantan sehingga solat subuh di Kelantan. Ramainya orang. Dah macam sembahyang raya. Oh, alhamdulillah. Kebetulan lah tu. Kebetulan. Tapi sebanyakkan lah. Masjid di Kelantan subuh ramai. Susah dah senang itu. Kita ada ujian daripada Allah. Benar sekali. Itu kita kena sabar lah. Kena sabar lah. Sebab tu kita kena banyak sabar. Patah Merdeka tu kau. Betul. Patah Merdeka. Dah lupa dah. Tu, Padang Kota. Penang. Yeah. Azhar. Padang Kota. Warna baju tu Haji. Warna PN. Betul ke? Oi, ini warna kegemaran. Belum PN lahir lagi. Belum PN lahir. Baju ni dah pakai. Abang Nong manusia paling sibuk. Tak sampai sekarang. Tunggu jawab. Oi, tu baca pula. Malam. Salam Ji. Salam Ji, ya. Boleh tanya maksud nama? Maksud nama. Oi, banyak tak tahu. Banyak tak tahu. Tapi kalau maksud bahasa Arab ke bahasa Melayu tu sikit-sikit boleh lah. Tapi banyak tak tahu bro. Banyak tak tahu. Tolong cobalah. Saya suka makan kat Padang Kota. Saya akan sampai lagi insya-Allah. Oh ya, tu suka Padang Kota. Cantik Padang Kota di Penang sekarang katanya. Jangan tak datang Penang insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Tajuk hari ni apa tu? Dania bagus. Bila baru masuk kena tajuk. Tanya. Tajuk hari ini ialah apa pun yang kita buat mesti utamakan Allah. Apa maksudnya? Ibadat. Utamakan ibadat. Apa maksudnya? Paling kurang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca. Tajuk hari ini mendahului Allah dari segala-galanya di dunia. Kamu dah beritahu dah. Hebat kamu ni. Tok, malam ini pukul berapa? Pukul 9. Pukul 9 dah ni. Malam ni Tok lain Haji. Lama sikit. Malam ni last. Kita pergi sampai pukul 12. 12. Sebab masuk pukul 12 1 minit tu ting tong. Hari mengundi. Macam tu lah. Tapi jangan lupa subscribe Atuk punya YouTube. Haji Mat Atuk. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Assalamualaikum. Ya. Salam Jumaat tu. Semoga kita semua dah dilindungi Allah SWT. Amin. Waalaikumsalam. Intan. Ya. Kebanyakan 80% masuk waktu maghrib belum tentu buat ke laut. Itulah yang kita sedih tu. Apalagi yang tak ada surau. Apalagi surau dia buat jauh. Apalagi surau dia buat busuk. Apalagi telekung wanita itu tak basuh. Allahu Akbar. Macam menghinalah agama kita ni. Sebab itulah kita kena cari orang yang mengutamakan Allah. Macam tu. Makan je lah di kedai. Hai abang. Abang kamu balik. Tu kena ramai bini sebab power. Wow. Sebab aku baca slow. Ni kau dengar habislah kau. Ni kau. Oi. Mana ada power. Puyuk terbang. Tonggang langgang. Malam ini rumah Kak Tipah. Malam besok rumah Kak Hani. Malam lusa rumah Kak Ni. Begitulah bergilir-gilir. Sampai abang mampus. Kau nak. Ayat akhir tu tak tahan tu. Yang lain okey lah. Dengar seronok je. Bergilir-gilir seronok. Yang akhirnya sampai abang mampus. Berat orang perempuan ni. Kau jangan main. Dia pujuk. Lembut. Tapi sampai kau mampus dia kata. Jangan main. Jangan main. Itu kena jaga tu. Jom. Banyakkan. Selawat pada hari Jumaat. Bukan selamat. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baju PN kan tu? Bukan. Baju ni lebih awal lagi daripada PN lahir. Bukan. Ini baju ni. Apa ni? Birthday nenek kau bagi. Iya, betul cakap ni. Saya awal dah masak tu Haji. Saya suka anak-anak dan suami makan kat rumah. Inilah hebat Noli ni. Setiap masakan dapat pahala. Potong ikan dapat pahala. Potong sayur dapat pahala. Kena mengecik minyak panas kat tangan. Dapat pahala. Kemudian berselawat lagi. Berzikir lagi. Dapat pahala. Hidang. Suami makan sedap senyum. Dapat pahala. Kerana menghiburkan suami. Anak-anak makan sedapnya mama. Dapat pahala. Allahu Akbar. Senangnya nak masuk syurga seorang wanita ni. Tapi kalau kau pergi tunjuk kat kedai. Abang nak makan apa bang? Dia duit banyak kan? Saya nak makan ni. Jadi tak ada apalah. Duit satu pahala je dia dapat. Kenapa dia bayar makanan tu?
Tapi kalau masak sendiri, every step. Kemudian lepas tu basuh pinggan. Dah buat pahala lagi. Basuh pinggan, letak elok, lap apa semua pinggan. Atuk tan basuh pinggan tu atuk buat. Tan lain tak boleh buat, tak pandai. Kejap dia naik air, keluar lah, sibuk. Orang nak masak ni, dia duduk dekat-dekat ni apa. Kita nak tolong, tak payah. Melambatkan kerja saya. Kan kena marah. Tapi kalau pinggan kuali puyuk bertambah tu, dia buat dah. Tahulah tu. Dia suruh atuk buat. Kita buat lah. Tak ada apa susahnya basuh pinggan mangkuk. Kejap je. Dia masak 1 jam tak masak lagi. Penat lagi. Kita, begitu je. Itulah nak jadi suami yang baik. Kena buat macam tu. Itu baru sikit tu. Seri Wajah tu. Subscribe YouTube Atuk. Malam ni bedil lebih sikit. Peluru banyak, terlampau banyak. Apa saja kita buat dahului dengan bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bini bawa troli, laki belakang zikir, pitis tu. Itu kalau bini bawa troli, Wan. Ada lagi, bini duduk depan, suami duduk belakang, tolak troli. Tolak troli lagi. Pak barang. Tolak troli lagi. Tapi atuk kata, masa dah nak habis ni, maghrib ni tak boleh ni. Alah sikit lah. Alah kita buat balik yang ni dulu. Nanti kita datang pula. Lain kali dia pergi seorang dengan anak dia. Macam tu lah. Kena ada taktik tau kita dengan isteri ni. Ada taktik strategi. Tapi dia tak terasa strategi tu. Kita kejap. Kenapa nak pergi tandas sekejap lah. Pegang jangan ambil banyak lagi Nanti abang datang balik. Dia apa pergi mana? Dia pergi tandas. Macam tu lah. Dia ada taktik strategi. Tapi kalau bini lawan jangan tinggal. Nanti dia ambil bangla. Assalamualaikum tu. Betul. Semua pahala. Amin. Amin. Suami sakit pinggang tu. Sebab bini tu. Mana ada macam tu. Suami makin sihat kerana isteri. Assalamualaikum Isya Ain. Terima kasih. Atuk jangan main-main. Nak dah jalan tu. Lebih lutut. Haru biru tu. Tak ada nenek kau. Okey aja Intan. Cakap je tu. Pak Haji janganlah fitnah. Dah 2022. Biar lagi banyak menipu. Tak boleh kau. Tak boleh. Sayang bini tu. Memang. Siapa tak sayang bini boy? Bukan murah boleh. Kau dapat bini kau 10,000 kau bayar. Mak bapak dia jaga anak dia hingga umur 25 tu berapa puluh ribu habis. Berapa malam tak tidur malam. Berapa banyak obat habis. Nak bagi sihat. Sihat-sihat je kau pergi ambil macam tu je. Ni nak bayar 10,000 pun susah. Nak bela anak dara berapa lama tahu habis duit. Sedar kat sikit. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kata ya Allah. Ni nak pindah anak orang. Kedekut tak hidung masin. You ingat anak orang tu lahir saja besar. Umur 23, 24, 25 ke? Ajar masuk universiti. Kena hantar pergi ambil. Penggerak kena pergi ambil. Nak hantar. Tak dapat asrama. Cari asrama. Bukan senang bro. Kau datang nak kahwin. Kau sapu macam tu je. Aku tendang kau ni. Itu contoh lah. Hati mau baik ber Isya. Tahu dia. Tok Haji, nenek kat belakang kepala tu. Cerita tak ada lagi. Tak ada ni dinding dah, tak ada apa. Dia betul, harga telur pun makin mahal. Memanglah harga telur laki-laki memang mahal. Betul tutup harga isteri. Cantik. Allah come first. Everything is secondary. Imam Syafi'i kata, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Kerana itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Cantik Imam Syafi'i bagi ni. Kadang-kadang kita ni sibuk. Takut manusia kata, malulah nak pergi masjid. Nanti orang kata, malulah. Kau jangan peduli apa orang kata. Imam Syafi'i kata, engkau tak mampu menyenangkan semua hati orang. Mustahil. Nak menyenangkan hati semua orang. Mustahil. Apa yang Rasulullah buat pun ada yang pertikaikan. Jadi, Imam Syafi'i kata, cukuplah bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Cukup dah. Bagi hubungan kita dengan Allah, yang lain hubungan kita dengan manusia itu akan terjadi baik dengan sendirinya. Tak ada bini gila kita tu. Tahu tak apa. Ini ada bini kau duk serenyah ke apa bini.
Alamak wa'ai tak boleh backing dengan bini. Backing pasal apa orang lelaki ni? Backing dengan bini. Atuk tak faham lah. Kita sayang bini kita. Kita sayang bini kita. Nah, ni kudu backing buat apa? Allah. Atuk pun tak faham lah. Ada tengok video pagi ni. Allah dah punah aku. Tengoknya tarik kepala bini dia. Eret waktu bilik. Dia tarik pegang rambut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah bagi hidayah kepada dia. Jadi Imam Syafi'i kata, cukup bagi kita baiki hubungan kita Allah dengan Allah dengan Allah Subhanahu taala, walaupun ada orang di sekeliling kita ada yang tidak setuju seorang dua. Suami saya dalam hati ada taman. Wah, hebat tu. Tu, yo. Tu tak boleh baca habis. Ronaldo win World Cup. Paling penting. World Cup Ronaldo. Ronaldo tak boleh pergi dah. Ronaldo tak larat dah. Tak larat dah. Portugal. Portugal susah kali ni. Susah. Portugal susah. Portugal susah. Okey, dalam kerja-kerja banyak ibadah kita lakukan. Sesibuk apapun dirimu, jangan pernah melupakan Allah. Sibuk macam mana sekalipun, jangan lupa Allah. Maksud jangan lupa Allah tu bukan sangat sebut Allah, Allah, Allah. Bukan. Apabila dengar azan, terus pergi solat. Itu maksudnya. Apabila tengok benda tu, agak-agak ada penipuan, terus tolak. Apabila tengok benda itu, agak-agak macam ada benda yang tidak halal, terus tolak. Ni minum Starbucks minum situ. Halal ke? Tak tahu. Tak boleh lah macam tu. Kau kena pastikan halal baru kau boleh ambil. Pasal Long Beach, bola lepas pilihan raya. Nanti saya dah beritahu dah. Bola lepas pilihan raya. Lepas pilihan raya. Jadi sesibuk apapun diri kita, jangan pernah melupakan Allah. Amalkan. Bukan senang ni, nak amal ni. Every second, you remember. Allah ni bukan senang tau. Bukan senang nak amalkan. Terutama setelah kita happy. Setelah kita happy, lupa Allah lah. Tapi setelah kita sedih, sedih. Allahu Akbar. Sedih. Sebab itu Allah suka bagi sakit. Sebab bagi hamba Allah yang Allah sayang, dia suka bagi sakit. Suka sakit. Suka sepak kaki meja lah. Dia suka bagi Allah suka sangat. Sebab apabila Allahu Akbar. Allah kata kepada you tengok malaikat? Tengok. Aku test sikit je. Hamba Allah, hambaku. Dia terus ingat aku. Macam tu. Tu, kalau duit pilihan raya ambil tak? Rasuah kata tak? Orang bagi. Sapu je lah. Tapi kalau kau janji, tak apa. Saya ambil ni saya pakai. Kemudian kau tak pakai, haram. Haram. Lebih baik kau jangan ambil. Kalau kau tak nak pakai dia. Jangan ambil. Tak kira lah duit minyak ke apa. Tak, kecuali dia kata, mari kita ikut rombongan kita ramai-ramai. Boleh. Tapi kalau dia beri kerana suruh undi, haram. Dia kata, okey, ambil ni. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Tu tak setuju. Walaupun ada setengah ulama kata, kau nak bagi duit, kau ambil je lah. Kau nak pakai, ikut kau. Tak boleh. Sebab kau dah ada akad. Akad. Macam jual beli barang. Kau beli apple. Setuju? Okey, beli apple sekilo. Tiba-tiba dia bagi rambutan. Kau setuju tak? Tentu tak setuju kan? Mesti kau nak apple juga. Begitulah dalam soal akad kita. Ini kena jaga. Jangan tu pasal ambil duit. Haram bro. Haram. Allahu Akbar. Takut tu. Jadi sesibuk apapun diri kita, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu Taala. Ini yang cantik ni. Dalam apa pun. Macam kita nak marah. Tiba-tiba rasa nak marah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Tak jadi marah. Tak jadi marah. Bila kita rasa apa ni nak buat sesuatu. Tapi waktu solat ada. Tak jadi marah. Ataupun apabila kita aku tak solat duha lagi. Aku kena solat duha. Itu yang saya ingat Allah. Aku berselawat tak cukup 1000 lagi. Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Baru 800, kena 1000. Ingat Rasulullah. Kul Allah. Surah Ikhlas. Kena baca 1 kali 1 hari. Allahu Akbar. Baru 70. Ada 30 lagi. Ingat Allah. Ingat Allah. Itu amalannya yang kita buat. Sebab itu alim ulama sentiasa meletakkan jumlah-jumlah tertentu. Walaupun tidak wajib. You baca Qul Allah ni sekali, pahalanya sama dengan suku Al-Quran. Kalau you baca 3 kali, sama dengan sebuah Al-Quran. Itu perkara-perkara yang menjadikan kita untuk
menentukan berapa jumlah kita. Rajin solat duha, tahajud, banyak salawat, zikir, murah rezeki, hidup senang lenang. Hidup senang lenang. Orang yang sentiasa bersyukur, apabila terima, Allahu Akbar. Ingat Allah. Terima. Suami awak balik. Bang, hari ni berapa untung? Hari ni RM50 je. Alhamdulillah, banyaknya rezeki. RM50 sebulan, banyak rezeki. Banyak rezeki. Boleh hidup. Senang lenang. Makan. Anak-anak makan, kenyang. Anak tak sakit. Anak tak sakit. Sedangkan makanan ikan kering je. Anak tak sakit. Sebab itu, sebab barakah. Ni anak kita bukan anak orang lain. Makan itu. Chicken chop. Awak chop. KFC, bimbang. 3 bulan sekali demam masuk klinik. Tak barakah lah tu. Kena check lah. Kena check bro. Subscribe YouTube Atuk please. Please kena check bro. Jangan main. Atuk dah cakap. Malam baru politik. Lain macam ni Liza. Lain macam ni. Okey, di antara amalan-amalan. Apabila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling agung selain daripada solat? Solat sunat. Sebab tu kita jangan tinggal solat sunat. Ada orang suka berzikir. Bagus berzikir. Subhanallah. Bukan berzikir di AP. Tu bukan zikir lah tu. Tu mak sabu. Tak ada faedah tu. Tak ada faedah. Jadi, subhanallah. Tapi yang lebih afdal ialah solat. Dah 10 ketuk untuk hari ni. Dah kah? Belum lagi. 9.3. Rezeki daripada Allah. Kawan-kawan ramai-ramai dengar. Sebenarnya dalam majlis ilmu ni, sekali kita masuk dapat satu je. Banyak-banyak atuk cakap ni, sejam ke 2 jam ke, dapat satu je yang menyentuh hati. Alhamdulillah. Hidayah dah tu. Itu hidayah. Hidayah. Macam kita tersentuh hati. Boleh kata, sesibuk mana pun engkau, sentiasa tidak pernah lupa Allah. Allahu Akbar. Mana kita tersentuh hati kita. Maka selepas ni kita terus. Kita, ini sekarang pukul apa? Sekarang pukul 12.30. 12.59 dah Zuhur. Zuhur awal tau. Aku nak solat dulu. Kita tersentuh hati. Berarti Allah bagi hidayah dah tu. Jadi apabila Allah bagi hidayah melalui detik daripada malaikat, kita jangan abaikan. Sebab syaitan akan goda lagi. Alah, tak payahlah. Kau pergilah. Solat kan lama lagi nak habis. Itu syaitan. Malaikat kata, top terdedik hati. Ingat nak solat. Sama juga solat duha. Ingat nak solat. Solat duha. Lepas ni solat. Pukul 12 habis. Sekarang pukul 10.30. Boleh solat. Jadi syaitan kata, jangan solat. Itulah benar je. Ingat sikit api neraka. Allahu Akbar. Takutnya. Api neraka. Sia-sia je amalan. Sembang kentang. Membenarkan semua hukum dengan cara fasik. Membenarkan semua hukum secara fasik. Membenarkan semua hukum secara fasik. Berat tu. Betul lah tu. 1 jam talk. Sebaris ayat mesti melekat kat jiwa. Dapat satu tak apa dah. Sama juga atuk pun kalau pergi majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang kutubah dalam kutubah. Hari ni kutubah kan. Sepanjang kutubah tu dapat satu. Alhamdulillah. Nenek kau balik tanyalah. Hari ni apa khutbah? Kita pun kadang-kadang tak fokus sama. Tidur ke? Tak ada. Dia minta tawakal tu Allah. Dan mintalah COVID ni masih ada. Oh, macam tu lah. Kita taklah bohong dia. Kalau kita nak bohong nenek kau. Yalah, isteri yang patuh kepada suami. Isteri tu masuk syurga. Kalau suami nak apa, bagi. Suami nak minum, nak makan, bagi. Semua buat. Semua ikut perintah suami. Dia berkata, ya sangatlah tu. Hidayah milik kita insyaAllah, amin. Melekat di jiwa. Betul. Pilih yang terbaik ya. Jadi di antara utamakan Allah pada senang dan sedihmu. Ini juga penting. Ada orang hanya mengutama Allah bila sedih. Tapi tak apalah. Sebab ada orang sedih pun tak ingat Allah. Sedih pun tak ingat. Kena musibah pun tak ingat lagi. Dan ada yang paling teruk, marah Allah. Ya Allah, kenapa aku bagi aku susah, ya Allah. Oh, itu paling teruk lah. Dia ada 4 peringkat. Satu peringkat, orang yang menerima musibah, dia redha dan bersyukur kepada Allah SWT. Satu peringkat, bila dia menerima musibah, dia mulai rasa insaf. Tak akan buat, tak elok lagi.
Yang ketiga, apabila berlaku musibah, dia rasa bersalah sangat. Ada aku yang buat. Dan yang keempat, dia menyalahkan Allah apabila dia menerima musibah. Itu yang paling teruk sekali lah. Allahu Akbar. Minta jauh. Jangan yang keempat. Yang perempuan dengan khutbah di TV1. Cantik juga. Cantik juga. Cantik juga. Jadi utamakan Allah sama ada senang ataupun sedih. Utamakan Allah pada lapang ataupun sempit. Dan utamakan Allah pada setiap kebahagiaan. Bukan hanya datang ketika ada yang hilang. Bukan kata ingat Allah setelah ada sesuatu yang hilang. Jadi sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Itu yang penting. Ketika kita utamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan semua yang kita inginkan. Ini hebat. Apabila dalam hidup kita setiap detik, apabila kita bangun daripada tidur sehingga kita tidur kembali, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan segerakan semua apa yang kita inginkan. Tak percaya? Tak percaya kau buatlah. Masalahnya kau tak buat. Bila tak buat, tak dapatlah. Kau tak merasailah. Seperti bagaimana tenangnya, bahagianya, murninya, nikmat orang solat tahajud. Solat tahajud. Pukul 3 bangun solat tahajud. Solat tahajud. Kau tak solat, cakap apa pun kau tak boleh merasai. Macam orang kahwin lah. Orang kahwin kan. Kau tak kahwin. Tapi kau duduk dengar macam, kahwin ni seronok. Kahwin ni ada orang jaga. Suami jaga, isteri jaga seronok. Dia melompong dengar. Sebab kau tak kahwin. Macam tu lah. Begitu juga dalam soal beribadat kita. Kalau kau tak buat ibadat tu, kau tak tahu nikmatnya. Kau tak rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa. Kau tak rasa sunyi dan tenang itu. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadah set kita. Kelik. Kelik nak pakar. Tak boleh. Nak pakar gapo? Store saya adalah moderator. Story. Kalau nak politik talk lah moderator PRU malam. Jadi hari ni kita kena baiki. Ada juga orang yang bersungguh, ya Allah, Tok, saya dah doa lama dah Tok. Kenapa tak apa ni? Tak dikabulkan. Tu kena check lah, check muhasabah diri. Orang lain nak tolong check susah lah. Susah sebab kita tak tahu you solat pukul berapa, you solat ke tidak, you solat tahajud ke tidak, you puasa Isnin Khamis ke tidak, you baca Quran ke tidak, you zikir ke tidak, you berselawat ke tidak, you bersedekah ke tidak. Kita tak tahu you buat ke tidak orang lain. Kecuali diri kita sendiri tahu. Kadang-kadang kita minta sesuatu, bila belum dapat, tak dapat, tertangguh dapat, kita akan rasa, aku benarnya tak patut aku minta dengan Allah. Sebab banyak lagi aku tak buat. Memang banyak lagi tak buat. Macam kita kata kita nak syurga. Syurga ni bukan murah tau. Syurga ni benda yang mahal. Hebat benda ni. Tak boleh dibanding dengan di dunia syurga ni. Syurga ni syurga benda yang terlalu hebat. Kau nak apa datang. Bidadari 70. Semua hebat. Duduk dalam istana. Masa tu tak payah solat, tak payah ibadat, tak payah baca Quran, tak payah apa dah. Kau enjoy je. Kau enjoy. Kau tengok bidadari mana kau nak, kau ambil. Kau ambil je. Kau rasa nak makan. Kau enjoy. Dengki tak ada di akhirat. Tak ada. Dengki tak ada. Hasad-hasad dengki tak ada. Tak ada. Jealous tak ada. Semua tak ada. Enjoy saja. Jadi, rugilah orang yang tidak korbankan masa dia semasa di dunia untuk mencapai yang lebih baik. Sebab tu kita jangan dengki orang bukan Islam kaya di dunia. Sebab itu dunia saja. Kalau nak kira kaya, Korun kaya. Korun kaya. Apa jadi dengan Korun? Korun neraka. Sebab apa? Kaya dia. 100 ekor unta. Angkat kunci. Angkat kunci. You fikirkan satu kunci tulisan ni. 100 ekor unta angkatkan kunci. Tak kaya ke? Kaya. Apa jadi? Tenggelam dalam bumi. Itulah dunia. Itu dah dunia. Dan banyak zaman-zaman dahulu. Tentera sahabat semua ditenggelam oleh dunia. Ditenggelam oleh bumi. Dan begitu juga Kuala Lumpur pun ditenggelam oleh bumi. Jangan terkejut. Jakarta anytime. Jakarta sudah level Jakarta sudah 1 meter under sea level. Kalau orang tahu, orang pergi Jakarta, di tepi laut tu sudah buat dinding 8 kaki tinggi. Setengah tempat 12 kaki. Air laut lebih tinggi daripada rumah dia. Tepi. Maknanya anytime can shrinking. Masuk.
Anytime. Pecah bam tu hancur. Separuh Jakarta. Separuh Jakarta. Itu tandanya dunia ni akan hancur. So, kenapa kau tak nak beribadat? Tak salah cari harta. Tak salah. Tak salah. Atuk encourage cari harta. Sebab kita cari harta ni juga satu ibadah. Fi sabilillah. Mencari harta untuk menanggung anak dan isteri. Sebab itu orang yang paling banyak beribadah sehingga lalai tak jaga isteri dia suami. Saidina Umar pernah pegang baju ni. Seorang hamba tu sentiasa beribadat 24 jam di masjid. Saidina Umar pun heran. Kau ada isteri tak? Ada. Kau ada anak tak? Ada. Siapa yang bagi makan? Adik ipar aku. Dia cari sendiri anak makan. Saidina Umar pegang baju dia ni, tarik keluar daripada masjid. Kau jaga isteri kau, makan minum isteri kau, itu pahala lebih besar daripada kau solat sunat di masjid. Memberi makan minum isteri itu pahala wajib yang lebih besar daripada kau solat sunat dan zikir di masjid. Sampai ke tahap tu. Tahap tu. Maknanya mencari rezeki itu adalah wajib. Tapi yang berlebih-lebihan, itu tak boleh. Maksud berlebihan macam mana? Bila rezeki banyak, kedekut, tak hidup masin, itu tak boleh. Zakat tak nak keluar, membantu orang miskin tak nak keluar, sedekah tak nak keluar, dikira kaya. Ini aku kaya, asyik usaha aku, engkau pemalas, aku dah jadi takbur dah. Takbur dah. Kereta berpuluh-puluh, rumah, dah cari cerita. Jadi tidak sama dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah makin kaya, makin kuat membantu orang miskin. Makin kaya, makin kuat membantu agama Allah. Allah bagi hanya melalui melalui VIA. Via sahaja. Dia dah ambil parking kat dia. Allah bagi parking kat dia. Allah kata, kau tamak ya, ambil semua. Sehingga kau lalai, sehingga kau masuk neraka. Na'udzubillah. Kita tak nak macam tu. Sebab hajat kita nak kaya di akhirat. Rumah kita nak istana di akhirat. Bukan susah istana di akhirat. 12 rakaat duha. Istana emas berlantaikan plywood. Tak, berlantaikan permata. 12 rakaat. 12 rakaat. Itu yang kita nak. Itu orang Islam. Sebab tu kita tak kisah sangat dunia ni. Tapi kalau berjuangan, sebab itu Rasulullah berjuang menegakkan agama. Jangan sentuh agama kita. Jangan sentuh kuasa kita. Sebab kita mesti melebarkan Islam tu bagus. Sesuai untuk orang bukan Islam dan Islam. Sesuai untuk lelaki dan perempuan. Sesuai untuk budak kecil, budak besar. Sesuai untuk memerintah. Dan juga sesuai untuk perdagangan Islam itu. Tapi orang kafir ni menentang ni, kadang-kadang dia faham. Macam Abu Jahal dia faham. Tapi sebab Allah dah tutup hati dia, maka dia menentang Islam. Jadi Rasulullah pun puas dah berdakwah kepada Abu Jahal. Abu Jahal tahu Islam tu bagus. Geng-geng dia ni masa Rasulullah mengajar secara senyap. Rasulullah mengajar secara senyap di Mekah. Geng-geng Abu Jahal ni pergi dengar tau. Baguslah. Betul lah kata Muhammad tu. Tapi umat agama kita jangan tinggal. Jadi macam tu perangai dia. Perangai Abu Jahal ni. Bukan dia tak cerdik, dia cerdik. Dia cerdik. Jadi begitu juga orang kafir di dunia sekarang. Bukan dia tak tahu. Tahu. Tapi ada juga yang tak tahu. Sebab itu, dari segi dakwah Islamiah ni, kita sentiasa bercakap. Mengenai Islam ni kita kena sebut. Dalam nak sebut ni, dalam apa jua yang kita lakukan, ialah kita mesti sebut Islam. Bukan apabila sebut Islam banyak, dia kata memperkudakan Islam. Bukan. Rasulullah yang suruh mengenai sebut Islam ni. Rasulullah yang suruh mengenai supaya sebut kebesaran Allah. Rasulullah yang suruh berselawat. Siapa berselawat kepada aku, maka dia berada di sampingku. Jadi kita kena berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah kata, siapa berselawat kepada Rasulullah, aku selawat 10 kali kepadamu. Ini Rasulullah suruh. Bukan kata resi tu, agama tu. Bukan. Ini Rasulullah suruh. Kita ibadat kita. Cara kita. Cara kita. Kita bukan nak. Tapi kalau kau nak kaya, kaya lah. Tak kisah kaya. Bill Gates kaya lah. Cina kaya lah. Kita tak kisah. Kita tak pernah pun merompak harta Cina. Tak pernah pun pergi bom bangunan Cina beratus tingkat. Tak. Kita tak dengki pun. Sebab kita orang Islam, kita ada akhirat. Di dunia semua tinggal. Kita tengok apek-apek Cina umur 70, 80. Bila mati apek dia, habislah dia. Tak ada apa dah. Tapi bagi kita, apabila kita meninggal, kita ada akhirat. Akhirat tu yang kita naknya. Itu yang kekal. Sebab itu, apabila kita ada harta, apabila kita ada kekayaan, yang kita tinggal di dunia, itu bukan hak kita. Itu hak orang hidup. Bukan untuk orang mati.
Ingat tu, faham? Harta ni untuk orang hidup. Orang yang dah mati, dia tak perlu harta. Habis tu nak buat apa? Dia kena buat pahala. Pahala ni benda gaib. Pahala ni benda gaib. Dosa benda gaib. Benda gaib. Bawa pahala. Pahala itu daripada mana tu? Daripada dunia lah. Kau boleh convert daripada harta dunia kepada pahala. Macam mana tu? Kau sedekah. Macam mana tu? Kau berinfak. Itu kita convert. Convert. Tapi kalau kau tak convert, duit kau berjuta dalam bank, apabila kau meninggal, habislah duit tu. Duit tu tak boleh buat mati. Duit tu tidak akan jadi pahala secara automatik. Tidak. Kecuali kau tinggal anak yang soleh. Anak yang beriman. Anak yang beriman, dia ingat ke bapak dia yang meninggal tu. Dia kata, okey, yang ni nak sedekah kepada masjid 1 juta. Jadi bapak dia dapat pahala. Tapi ramai ke budak macam tu? Bila dapat harta pusaka, tukar kereta. Itu. Jadi, apa yang kau boleh bawa ke akhirat ialah dengan menukar, convert. Macam pergi masjid nanti. Dalam wallet ada 300. Yang 300 itu belum tentu duit kau. Tiba-tiba saja, pak, motor rosak. Kena baiki. Habis 200. Tinggal 100. Tapi sebelum motor rosak, kau bagilah 200 kat masjid. Ya Allah, ini aku sedekah ke masjid. Semoga tidak ada apa-apa bala metaka kepadaku. Bagi 200 ke masjid. Itu baru betul. Islam number 1. Ya, betul. Betul sangat, Bilal. Boleh ya, ramai-ramai. Tak boleh politik. Ini yang penting kepada kita. Itu kita kena utamakan kepada Allah. Jadi ramai orang simpan duit di bank. Pasal apa? Untuk buat bekal mati. Mana boleh? Tak ada semua, tak ada. Tak ada. Jadi setiap hari kita susun urusan kita mengikut waktu solat. Bukan susun waktu solat ikut urusan kita. Ini satu kaedah. Dalam program kita, ni ketua pejabat tu utamanya. Dia buat meeting apa semua ni. Siap usaha syarikat ni. Ni perempuan-perempuan genik ni. Kau kena ambil kira waktu solat. Waktu solat duha, waktu solat zuhur, waktu solat asar, waktu solat maghrib. Untuk menentukan pukul berapa kita meeting. Dan dijangka berapa lama akan habis. Ini yang penting. Yang penting. Susun urusan kita, susun urusan harian kita mengikut waktu solat. Bukan susun waktu solat mengikut urusan kita. Tak boleh. Berarti kita tidak mengutamakan tugas Allah. Sebab apa solat penting? Sebab Allah nak bertemu dengan kita. Allah tentukan solat 5 waktu ni kerana Allah nak bertemu dengan kita 5 kali satu hari. Sebab tu dia paksa kita solat. Solat paksa. Memang orang tak paksa aku bunuh neraka. Tuhan dia kata dah. Orang tak solat aku bunuh neraka. Tapi kenapa kita kena solat? Sebab aku nak berjumpa dengan hamba aku. Allah nak berjumpa dengan kita. Kalau Agung nak jumpa dengan kita, 3 bulan bagi surat. Makan tak tidur tak apa dah. Pasal apa? 3 bulan lagi Allah nak jumpa. Ni Allah nak jumpa 5 kali satu hari. Kau tak bangga ke? Dengan panggilan lagi. WhatsApp Allah ni senang. Allahu Akbar. Itulah WhatsApp Allah. Allahu Akbar. Itu WhatsApp Allah. Kita dengar Allah panggil suruh menghadap dia, buat tak tahu je. Rezeki nak, sehat nak, bini nak, harta nak, pangkat nak. Kau tak tahu tak? Allah yang beri semua tu. Tapi apabila dipanggil kau buat tak tahu je. Patutlah kau tak dapat. Apalagi orang yang buat maksiat. Tak habis-habis dengan maksiat. Tua bangka pun buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kenapa solat itu 5 waktu? Sebab Allah nak, sepatutnya Allah nak berjumpa dengan kita 50 kali satu hari. Apabila Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, Allah kata, aku nak bertemu dengan umatku 50 kali satu hari. Aku nak bertemu. Umatku kena menghadapku 50 kali satu hari. Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk jadi pemimpin, bukan jadi Perdana Menteri, bukan. Yang paling penting sekali ialah untuk beribadah kepadaku. Antaranya solat. Jadi solat 50 waktu. Allah nak berjumpa. Sayangnya Allah kepada hamba. Sebab apa? Apabila 50 waktu satu hari, umatku tidak akan lalai kepadaku dan dia akan masuk syurga. Tapi, ada tapinya. Apabila Rasulullah menerima perintah Allah supaya solat 50 waktu, buat turun. Rasulullah dah terima dah. 50 waktu. Buat turun. Bukan 5 waktu, bukan. 50 bro. 50, buat turun. Buat turun, jumpa Nabi Musa. Apa yang Allah perintahkan kepada umatmu, ya Muhammad? Solat 50 waktu. 50 waktu. Habis itu kau terima. Ya, itu perintah Allah. Ya Muhammad, umatku lebih besar saya daripada umatmu.
Umatku lebih kuat daripada umatmu. 50 umatmu tak mampu. Tak mampu melakukannya. Rasulullah senyap. Habis tu, kau pergi minta kurang. Minta kurang. Rasulullah ni orang baik, orang jujur, sayang kepada umat. Dia tak nak umat dia masuk neraka. Tak nak. Dia usaha juga. Yalah, kesian umatku. 50. Rasulullah pun naik. Jumpa Allah semula. Ya Allah, 50 ni berat kepada umatku. Minta kurang, ya Allah. Rasulullah tidak minta kurang 5. Tidak. Rasulullah minta kurang. Ya Rabbi. Ya Rabbi, kurang ya Rabbi. Okey, Allah kata 45. Oh, Rasulullah happy. 45 rakaat. 45 waktu. Maka Rasulullah turun lagi. Jumpa Nabi Musa lagi. Berapa Allah kurang? Kurang 5, 45. Umatmu tak mampu lagi. Begitulah. Begitulah. Ya Rasulullah ni apabila sebut umatmu, dia memang dia tak boleh. Pasal umat ni dia sayang kepada umat dia ni, dia terus menangis. Bila sesuatu ayat Quran turun mengenai seksaan ke atas umat, dia dulu menangis. Sebelum dia baca kepada sahabat-sahabat dia, Abu Bakar dan Ali. Dia menangis dulu. Dia tahu umatku lemah. Aku sayang umatku, tak nak bagi masuk neraka. Itulah Rasulullah. Salam tu. Cipta Janipah. Terima kasih umatku. Sehinggalah naik turun 9 kali, 5 kali. Sehinggalah akhirnya tinggal 5 waktu. 5 waktu pun. 5 waktu pun usah. Ni kan 50 ya Ustaz. Ini kan kita hamba yang tak bersyukur. Moga istiqamah ke jalan Allah. 5 waktu pun Nabi Musa kata apa? Ya Muhammad. Umatmu ramai lagi yang tak akan solat 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Aku malu dah nak jumpa dengan Allah. Dah aku naik turun. Allah cukup baik. Tapi walaupun solat 5 waktu, pahalanya sama dengan solat 50 waktu. Wah, hebat kan? Rundingan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup hebat. Walaupun kurang pekerjaannya, tapi profitnya sama dengan 50 waktu. Jalan jeng gila nak balik kereta ni. Jeng gila. Jangan buat jeng gila weh, masuk parit kan. Tak nguni, rugi sauni kan. Balik dengan 5 waktu. Betul lah kata Nabi Musa. Masih ada umat Nabi Muhammad tak solat walaupun 5 waktu. Masih ada. Betul lah Zahira. Betul. Betul. Kan? Jadi kita buat urusan kita setiap hari. Ada ramai yang bertanya. Tu macam mana ni supaya kita sentiasa solat, sentiasa istiqamah. Okey, di antaranya susun urusan kita itu mengikut jadual solat. Kalau dah dekat waktu Zuhur, jangan buat aktiviti lain. Kecuali kalau perlu di rumah. Kalau di office. Jangan buat appointment baru. Selepas Zuhur, baru buat. Tapi jangan lepas pada asar. Lepas pada asar. Waktu asar, kena buat. Sama juga bagi orang kerja Kuala Lumpur. Biasanya waktu maghrib dia orang miss. Sebab jam dan sebagainya. Kau balik lepas maghrib. Tak boleh lah. Anak kena ambil apa semua. Kau balik awal. Boleh? Naik motor boleh? Naik kereta boleh? Caranya ialah selepas waktu asyar, pukul 5 balik, kau ambil wuduk. Ambil wuduk siap-siap. Dengan harapan tak ada jam. Pukul 6 sampai rumah. Tiba-tiba jam. Tiba-tiba jam pukul 7. 7:05 masuk maghrib. Masa tu kau solat lah dalam kereta. Tapi tak menghadap kiblat. Tak apalah. Kau solat je menghadap mana-mana. Jangan kau paling muka pula buat kereta macam tu. Aksiden pula. Itu sudah jadi mudarat. Mudarat yang lebih besar. Pilih mudarat yang kecil. Iaitu menghadap mana-mana pun. Dunia kan bulat. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita solat ni kena perintah Allah. Dalam keadaan apa jua sekalipun kena solat. Dalam peperangan Uhud, solat. Pedang, solat. Solat, kena solat. Jadi, ada wuduk terus solat. Solat dalam kereta. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Tak payah angkat tangan, tak payah. Jangan lepas steering pula. Tak boleh. Kalau buat motor lagi teruk. Solat atas motor, boleh? Boleh. Jangan lepas steering. Allahu Akbar. Hendak motor macam ni jadi. Tak boleh. Bahaya. Tak. Ingat. Saja aku solat maghrib. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buat motor ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Goyang-goyang sikit. Tak apalah. Buat motor. Sampai habis. Kemudian rokok.
Allahu Akbar. Sikit je. Jangan rokok banyak. Kau kena tengok depan tau. Kau tengok depan. Mata tengok macam tu. Rokok sikit je. Sujud pun sujud sikit je. Biar ada beza sikit je. Rokok dengan sujud biar ada sikit je. Kemudian Allahu Akbar. Bawa lagi. Sehingga sampai habis. Tahiyat akhir ke tahiyat awal tu jangan duduk atas motor. Tak boleh. Kau kena duduk macam biasa lah. Habis waktu. Alhamdulillah. Senang kan solat? Everywhere you can do it. Bahkan solat dengan isyarat mata boleh. Tak bergerak lain dah. Kita tak boleh buat apa dah. Solat dengan mata. Solat dengan hati. Boleh. Selagi kau boleh baca. Baca. Kalau tak boleh solat mata, solat dengan hati pun tak boleh. Innalillah lah. Tak ada apa lah. Itulah caranya. Ini ada soalan tanya ustaz. Bukan ustaz ni. Atuk. Atuk bukan pandai kan. Cerita je atuk ni. Kongsi-kongsi je. Kongsi-kongsi je. Itu yang kita perlu tekankan. Kita perlu tekankan. Iaitu utamakan. Susunkan jadual kita. Tapi kalau kita long distance, dia ada solat jamak. Solat qasar. Itu dipermudahkan dalam perjalanan. Mudah sangat. Zuhur gabung dengan asar. Bila jumpa masjid, masuk waktu zuhur, terus solat zuhur dan solat asar. Bermakna kita boleh berjalan sehingga kepada maghrib. Bila masuk waktu maghrib, tak sampai lagi. Kita niat jamak di antara maghrib dengan isyak. Sampai ke pagi besok sebelum subuh. Jauh kan berjalan? Sebelum subuh. Sebelum subuh tu panjanglah masanya. Kalau nak pusing Malaysia 3 kali boleh. Panjang. Mana tidak ada alasan untuk ke solat. Muhammad Nur Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Nur? Saya Nur apa khabar? Jadi kita susun program waktu solat itu dahulu. Kita kena tanda. Ini waktu solat. Ini waktu solat duha. Kita tanda. Baru kita susun program kita. Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada urusan lain. Barulah lancar dunia dan akhirat. Amin. Dahulukan Allah. Dahulukan Allah. Itu penting sekali. Kita buat jadual hidup kita harian, utamakan program solat. Begitu juga dalam program lain. Kalau kita dah tahu dah ada tempat mengajar pukul berapa, kita jangan guna lagi masa tu untuk program lain. Rugi. Sama ada di masjid ke, di TikTok ke, di mana-mana ke, di surau ke. Kita kena khaskan masa itu ialah masa dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ini kalau nak kenal tamat-tamat syurga di dunia, di antaranya ialah majlis ilmu. Majlis ilmu telah tamat-tamat syurga. Itu kata Rasulullah. Alhamdulillah. Amin. Ya Rahman. Assalamualaikum bang. Dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tok, lewat Tok live. Live pukul 9.30 hari ni. Awal jugalah. Sekarang pukul 10 lebih. Dah 7 jam lebih dah. 7 jam lebih dah. Biasalah. Biasa. Lewat masuk Rahmat. Tak apa. Kita kalau lewat tu panjang sikit kan. Panjang. Lagipun hari ni tak puasa kan. Semalam puasa letih lah sikit. Biasalah. Tak makan memang letih. Jadi urusan kita utamakan dengan urusan Allah. Barulah lancar dunia dan akhirat. Rumah tangga jadi tenang. Happy semua. Sebab apa? Kita selalu mengutamakan solat. Selalu mengutamakan ibadah-ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Salam tuan. Salam tuan. Atuk. Jangan bagi tuan atuk. Bagi. Salam tok bagi tu. Dimuliakan Allah. Amin. Semoga atuk diberkati sihat sepanjang hari. Amin. Terima kasih Tok Lik. Tok Lik Penang. Tok Lik apa khabar? Penang mari. Atuk, dalam situasi kita nak sedekah pada orang yang kita tak kenal, kita perlu tanya ke sama ada dia sudi atau tak perlu tanya. Tak perlu tanya. Terus bagi je lah. Kepada orang kita tak kenal. Terus bagi je. Dia sudi tak sudi, tak payah tanya. Sebab ini kita sedekah. Kalau dia tak ambil pun tak apa. Kita bagi kat orang lain. Kita sedekah kan. Tak kira lah apa pun. Setengah orang sedekah baju, pakaian. Setengah orang sedekah kereta. Ada sedekah kereta. Ambillah kereta saya ni. Saya sedekahkan. 30,000 kereta sedekah. Ada juga. Tapi janganlah pula kau sedekah kereta kemudian kau jalan kaki. Tak boleh. Rasulullah tak suka macam tu. Tak boleh. Rasulullah apabila ada seorang sahabat, dia berjuang, bawa harta pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah tengok. Rasulullah kenal dia. Dia ni harta tak banyak. Banyaknya buat harta. Rasulullah tanya. Ada lagi tak kat rumah? Tak ada. Aku sedekah semua Rasulullah. Tak boleh. Rasulullah kata tak boleh. Kau kena ambil separuh harta ni. Kau pastikan anak bini kau makan 3 bulan. Kalau tak ada 3 bulan, dia masih lagi boleh bagi makan. Maknanya bersedekah pun ada cara dia. Bukan bagi semua bro.
Bukan sakit semua. Itu cara. Maksud saya tak ngam. Oh, tak ngam. Kena buat ngam lah. Terima kasih. Terima kasih bantuan kita, Aru. Sedekah je. Sedekah. Sedekah kita tengok. Tapi kita tahu, kita sedekah. Kita tengok gelandangan. Kita tengok penampilan kanak-kanak. Dan sedekah kanak-kanak ni, biasanya jangan kira dia tu kaya atau miskin. Kanak-kanak ni berkat tau. Jangan kira. You sedekah kepada kanak-kanak. Jumpa kanak-kanak, you bagi. Jumpa kanak-kanak, you bagi. Oi, pahala besar. Sebab budak terima. Walaupun bapak dia jutawan, you bagi RM5. Oh, happy, thank you, uncle. Dia macam tu. Budak-budak ni memang diutamakan. Mengembirakan. Sebab budak-budak itu akan faham. Oh, saya besar nanti, saya pun nak sedekah juga. Kita mendidik secara tidak langsung. Merak kayangan. Assalamualaikum tu. Salam juara tu Haji dan semua sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Merak kayangan. Ya, hari Jumaat hari ni. Hari Jumaat. Jumaat awal tahu. Apa ni? 12.59 dah masuk waktu Zuhur. Pukul 1 waktu Zuhur dah. Sihat walafiat Haji. Sihat. Terima kasih Tok Lik. Tok Lik tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk. Type Haji Mat Atuk kat YouTube. Tolong subscribe. Thank you Tok. Terima kasih. Terima kasih. Hidup PS. Tolak parti. Lain macam kau. Lain macam. Politik malam ni. Politik malam ni. Kampung kami kena buat masjid tu. Masjid Al-Hidayah. Kena upgrade. Sebab tu kami mau BN. Apa parti lain tak boleh buat masjid ke? Buat masjid ni tak payahlah parti. Masjid ni buat kerana Allah. Jangan buat kerana parti. Kemudian, orang yang buat masjid ni, Allah akan membina sebuah rumah di syurga. So, kenapa tak bersekutu royong? Dulu, masjid-masjid ni, sebenarnya sepatutnya sedekah daripada orang ramai je. Tak payah kerajaan buat. Kadang-kadang kerajaan buat masjid terlampau cantik. Makmum tak ada. Cuba tengok masjid besar. Hari Jumaat jelah ramai. Dalam waktu biasa, itulah 20 orang, 30 orang. Itulah. Politik masuk malam. Masalah. Jadi, Atuk, ada WhatsApp tak? Atuk, WhatsApp ada? Tu dan atas Atuk punya bio atas tu. Bio atas tu, Aru pergi, ada atas tu. Bio TikTok. Okey, kita sambung lagi. Sambung lagi. Kisah dua orang seorang akak mula. Cerita apa ni? Put Allah first. Yes, okey. Biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Jangan kita kehilangan Allah kerana sesuatu. Oh, ni cantik ayat ni. Biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Contohnya kita kata. Contoh. Kita tak nak terlibat dengan perkara yang subah. Perkara subah. Kita rasa macam benda ni macam tak elok lah ni. Tak elok lah. Kalau kau tak ikut, kau tak akan dapat tau. Tak apalah, aku tak nak ikut lah. Jadi kita pun terlepas sesuatu. Jadi, biarlah kita kehilangan sesuatu. Daripada kita ambil perkara yang subah itu, menyebabkan kita, Allah tak suka kita. Macam benda tak sah, benda curi ke? Macam tu contoh. Masjid cantik, nak menambah hati orang ke kot? Kecantikan masjid tidak akan menentukan takwa. Tidak, tak ada kaitan. Rasulullah dulu buat batan taman je. Kalau you tengok masjid di Afrika, buat dengan bumbung gitu juga. Tapi solat penuh, makmum penuh. Masjid itu akhir zaman. Masjid lebih cantik daripada makmum. Akhir zaman. Itu akhir zaman. Sebab yang dipentingkan ialah fizikal. Bukannya lah rohani. Bukan rohani. Itu penting ya. Masjid cantik. Tidak menjanjikan orang ramai. Tapi selesa lah. Masjid sekarang selesa. You tengok masjid Rasulullah dulu kan. Kalau musim panas, musim sejuk. Tapi Rasulullah ni dia selesa. Allah melindungi dia. Dia. Jadi ayat biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Mana kita tak nak buat, kita tak nak ikut, kita kena tak apalah, aku tak dapat apa. Tak apa. Kita hilang sesuatu, tapi kerana Allah. Tapi kita tak nak apabila kita buat sesuatu, Allah benci kita. Aku benci dia ni. Katakanlah kita pergi juga, terlepas waktu solat, Allah benci kita. Tapi kalau kita tak pergi, kita tak dapat benda tu.
Tak apalah aku tak dapat pun. Sebab aku tak nak tinggal solat. Itu penting ya. Itu penting. Dalam kerja sesuatu gitu juga. Begitu juga. Oh, kalau kau tak join dia, rugi kau. Bisnes dia besar tau. Bisnes dia besar. Cina ni bisnes besar. Tak apalah. Aku tak nak bersubah. Aku tahu dia tu ada judi, ada minum arak. Tak apa. Aku buat kerja lain. Contoh. Jadi kau terlepas benda itu. Tapi benda itu adalah benda yang dibenci oleh Allah SWT. Itu penting. Tapi orang sebut duit, habislah. Itulah dunia sekarang. Sebab dia tak nampak akhirat. Dia tak nampak Allah. Dia nampak rezeki yang dia dapat tu kerana toke yang bagi. Allahu Akbar. Jangan sempit lah dari segi rezeki ni. Jangan sempit. Itu. Kadang-kadang Allah uji je kita ni. Uji je. Uji kita. Uji kita. Minum dulu. Minum dulu. Oh, pukul 11 dah. Oh, Intan tak bagi tahu. Pukul 11 dah. Start 9.30, 10.30, 11.30. 11.30 berhenti lah. 2 jam. 2 jam cukup lah kan. Mendahului Allah. Sebab tajuk ni mudah sebenarnya. Mudah dan tajuk ini memang menjadi amalan kita setiap hari. Every second, you must remember Allah. Sebab kiri kanan kita, roket dengan atik ni sedang catat ni. Sedang catat. Apa yang kamu buat, aku mau buat. Jangan. Akan catat semua tu. Sebab itu orang kata, alah, mengundi je pun. Roket dan atik ni catat. Kau makan dia catat. Kau buat apa pun dia catat. Mengundi tu dia catat jugalah. Itulah. Jadi, selalu ingat kepada Allah. Caranya tu, Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kau nak buat, mesti bermula dengan Bismillah. Ada hikmah besar orang baca Bismillah ni. Hikmah besar. Amalkan. Amalkan. Nak buat apa sajalah. Nak pergi pasar, Bismillah. Buka wallet, Bismillah. Bagi duit, Bismillah. Ambil duit kecil, Bismillah. Semua Bismillah. Bismillah sokmo. Bismillah sokmo. Jangan berhenti. Antuk pun tak buat sokmo juga. Ini yang tak tahan ni. Kena buat lagi. Ingat buatlah. Tak ingat tak buat. Ini yang bahaya kita ni. Itu dah. Kalau suka tak buat. Kalau sedih baru buat. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Merak kayangan. Merak kayangan. Sama-sama kasih sahabat. Oh, pasal murat kayangan, sama-sama kasih dia. Ni naik kita, nak masuk, nak jalan. Bismillah. Nak tekan kunci kereta. Pak. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Piak. Buka. Nak buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Kemudian nak masuk kunci dalam kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Nak start kereta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, tutup pintu, teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki tekan brek. Bismillahirrahmanirrahim. Gear tolak drive, tarik drive. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terus berjalan. Kemudian bismillah ditawakkaltu ala Allah. Terus jalan. Macam itulah friend. Ya friend. Friend. Dalam kehidupan kita seharian, ada ulama kata utamakan 5 hal. Utamakan 5 hal. Utamakan 5 hal. Selalu kita dengar, utamakan sihat sebelum sakit datang. Utamakan sedekah sebelum miskin datang. Ada orang kata macam tu. Utamakan ibadat sebelum masa sempit. Utamakan sedekah sebelum anda miskin. Miskin. Nak masuk dalam rumah, bagi salam. Nak masuk dalam rumah, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi salam penuh. Bagi salam penuh. Cantik. Cantik. Baru berkah. Berkah. Itu yang penting. Yang kita amalkan. Mudah je sebenarnya. Tapi sebab benda ni tidak menjadi amalan kita. Tidak menjadi amalan. So kita ubahlah. Untuk menjadi amalan ini kita kena paksa diri. Paksa. Force. Paksa diri. Supaya kita buat. Sama juga solat. Kena paksa solat. Paksa diri. Paksa diri. Payah tu nak solat tahajud pun. Pukul 3 ni mengantuk tu. Paksa lah. Lama-lama kau jadi biasa lah. Senang je bangun pukul 3. Ringan je. Bangun pukul 3 awal lagi. Kita ada 2 jam.
2 jam boleh masuk dapur, minum air, makan nasi, makan roti. Macam breakfast. Kenyang-kenyang, baru pergi solat. Bagi solat, apa semua. Sementara menunggu subuh. Itulah kita buat. Makan sebelum lapar. Betul lah tu. Makan ikut waktu, apa semua. Ajar, kita boleh ajar kedudukan kita. Macam ramai sahabat-sahabat atuk yang sekarang tak pernah tinggal duha. Jadi apabila dia tak buat je, dia akan rasa, saya tak duha lagi. Jadi seolah-olah duha tu sudah jadi wajib kepada dia. Itu yang cantik. Sebab Rasulullah mewajibkan yang sunat kepada Rasulullah. Jadi bukan kata tak solat Zuhur tu rasa, tak solat Zuhur lagi ni, pergi solat dulu. Bukan setakat tu saja. Tak solat duha pun dia akan terasa. Sebab dia sudah amal. Cuba tanya kawan-kawan yang sudah buat. Memang dia akan terasa. Sama juga orang yang selalu sedekah. Dia tak boleh tengok orang susah, terus bagi sedekah. Jumlah tu berdasar kepada berapa yang ada dalam wallet dia. Dia bagilah sekadar. Dia tak boleh tengok. Tapi bagi orang yang tak pernah sedekah, dia tak kisah pun. Kesiannya dia. Macam tu je. Susahnya dia. Dia ni. Datang-datang je. Dia ni. Jadi tak rasa. Hidayah tidak ada. Hidayah tidak ada. Kesianlah kalau kita ada sifat seperti itu, kesian. Maknanya orang tak ada hidayah ni banyak sebab. Di antaranya kerana dosa dia banyak. Dosa banyak, ibadah tak buat. Dosa banyak, bertimbul-timbul. Allahu akbar. Nauzubillah billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu penting. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah. Jadi sekurang-kurangnya 5 hal yang harus kita utamakan. Pertama, utamakan Allah sebelum makhluknya. Utamakan kerja-kerja Allah dulu sebelum untuk makhluk. Sebelum untuk makhluk. Tu, ada lagi ceramah waktu petang, malam tak? Petang tak ada. malam kita ceramah politik pukul 9. Pagi je, every morning. Every morning dia antara pukul 9 hingga pukul 11 macam tu lah. Kalau atuk start lewat pukul 9.30 ke, atuk habiskan lambat. Tapi every morning, alhamdulillah, so far dah lama dah kita buat program ni untuk buat bicara dengan atuk. Ini program ni adalah program two way. Anak cucu atuk ada apa-apa kemusykilan, kemukakan. Dan insya-Allah atuk akan jawab. Ini bukan ceramah satu hala. Bukan atuk je cakap ber tak ada. Biasanya atuk akan cari satu tajuk, setiap hari itu tajuk-tajuk yang berbeza. Sebab itu ramai rakan-rakan kita yang selalu ikut atuk everyday. Sebab hari ni dia dapat ni, besok dia dapat tu, lusa dapat tu. Kadang-kadang tajuk tu mungkin hampir sama, tapi approach-nya berbeza. Approach berbeza. Begitulah. Begitulah yang kita amalkan. Sebab kita nak memurnikan lagi. Kita nak memperjelaskan lagi. Supaya kita boleh paksa diri kita beribadat. Yang paling penting kita kena paksa diri kita. Paksa, tak boleh tak paksa. Betul tu Haji. Terima kasih Merak Kayangan. Terima kasih. Terima kasih. Sedih tengok gigi susah. Air mata nanti jatuh. Ya, kalau tengok orang susah sedih. Kita kadang-kadang kita rasa Allah ni, Allah, salahkan Allah. Kita susah. Tengok orang lain susah. You tengok suami isteri rumah tangga orang lain. Sampai berpukul-pukul. Allahu Akbar. Kita bukan setakat tu. Setakat mulut je. Sabar je lah. Baik tu. Terima kasih Haru. Terima kasih. Nenek mengamuk apa dalam kuali tu. Oi, dengar dia. Oi, nenek kau kalau masak nasi goreng, dia macam orang Cina tu. Kak dia bunyi. Tu tak lama dah tu. Nak masak dah tu. Nenek kau. Oi, dengar dia Noli. Itulah kaki dapur kan. Dia tahu sound kuali macam mana. Dia tahu. Jadi pertama, 5 hal yang kita harus utamakan dalam hidup kita lah utamakan Allah sebelum makhluk. Tak kira dia tu ketua pejabat ke, dia apa ke, kita utamakan Allah. Utamakan Allah. Utamakan Allah daripada makhluk. Macam kita kata utamakan Allah daripada makhluk ni, makhluk tu termasuk diri kita sendiri tau. Diri kita sendiri. Saya tak dan lah duha, saya sibuk lah. Berarti kita tidak mengutamakan Allah. Kena bagi dan lah. 12.30 habis duha. Sekarang baru 11.10. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat. Aru boleh buat solat sunat duha. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat. Macam tu. Solat sunat duha. Kita buat. Cara orang Islam lah. Orang Islam buat macam tu. Jadi Allah sebelum makhluk. Utamakan Allah sebelum makhluk bererti termasuk mengenai kepentingan diri kita. Kita kena utama Allah. Kena utama Allah.
Ibadat lah. Solat, baca Quran, apa ni, zikir, sedekah. Semua kena utama kepada Allah. Puasa. Puasa Isnin Khamis ni ramai lagi yang tak buat ni. Ramai yang buat. Intan, Cici. Noliza dah buat dah kan? Noliza. Puasa Isnin Khamis. Kena buat puasa Isnin Khamis. Kena buat. Jadi dia jarang. Ya, Intan. Noliza. Dia jarang ayo panis, standby, nak masak sup. Gamanya jangan nak lebih, jangan nak buat. Woi, pagi tidak digalakkan mandi air panas atau air suam, tak boleh. Dia tidak akan jadi nyah toksik. Pagi dia kena mandi air sejuk. Malam baru air panas. Ni ramai orang tak amal benda ni. Dia guna mentang-mentang rumah dia tu ada water heater, dia bantai water heater saja. Ada yang pengsang tau. Pengsang. Kena BP ke apa semua. Kena jaga, Intan. Kena jaga. Pagi Rasulullah memang air sejuk. Sejuk untuk nyah. Ya Allah lah tu. Jadi hal yang pertama, utamakan Allah sebelum makhluknya. Aru boleh WhatsApp saya punya di TikTok saya tu ada nombor telefon, nombor WhatsApp tu. Yang kedua, sunnah sebelum budaya. Yang kedua, sunnah sebelum adat. Sunnah sebelum adat. Itu penting. Ada juga orang tu penting ke adat. Macam belengang perut. Ada banyak wanita ni yang adat-adat je. Tapi yang sunnah tidak diutamakan. Saya subuh-subuh mandi air sejuk. Wah, cantik. Mandi wajib lah tu. Jom. Sorry. Utamakan sunnah daripada budaya. Daripada yang adat-adat ni. Ya Allah lah kan. Ya Allah. Ya Allah. Utamakan sunnah. Banyak benda adat ni. Kita orang Melayu adat. Adat. Banyak adat. Utamakan orang tua sebelum teman. Utamakan ibu bapa. Ini 5 hal ni. Utamakan ibu bapa daripada kawan. Sebab sekarang kita tengok anak-anak. Utamakan kawan-kawan tu. Tak boleh lah mak. Kita tak boleh ikut lah program mak dengan ayah. Kita kena ikut program kawan. Ada pula dia cakap macam tu. Dan mak pula tak apalah nak pergi. Tak boleh. Kena ikut. Kena paksa. Ni that is priority. Dah janji lah dengan kawan. Tak kira janji tak janji. Ini program mak bapak kau kena ikut dulu. Ini ramai yang salah faham ni. Bagi kelonggaran pada benda yang tak patut longgar. Jahanam kau. Saya pernah dapat nikmat berganda-ganda. Dengan secebis pemberian itu pun sebab itu ikut sahabat. Itu. Cantik tu. Cantik. Di usia 19 tahun dulu. Wah, hebat Merak Kayangan ni. Salam Tok. Sehingga semula. Ya, Salim. Sehingga semula. Terima kasih. Welcome back. Kita pun nak habis dah. Habis dah. Sunnah. Allah sebelum makhluk. Utamakan kerja-kerja Allah sebelum makhluk. Utamakan sunnah sebelum adat atau budaya. Utamakan orang tua kita daripada teman-teman kita. Ni anak-anak yang bekerja ni. Yang mewah-mewah ni. Mak tanya, balik tak minggu ni? Tak balik lah mak. Kita ada main golf. Allahu Akbar. Kamu utamakan main golf kau. Allahu Akbar. Inilah. Ini yang silap ni. Kemudian kalau rumah tangga huru-hara, hidup tak berkat, kata tak berkat. Tak utamakan ibu bapa. Tak boleh bro. Tak boleh. Tak boleh. Apabila mak bapak telefon tak balik ke, tandanya dia rindu kau lah. Takkan dia kata, mak rindu kau lah, kau kena balik. Takkan dia kata macam tu. Tak ada lah. Tapi apabila mak bapak telefon tu, faham lah. Harapkan kau tak call pun. Hari-hari saya ingat pagi, petang, malam. Nak masak apa? Tidur pun ingat. Bangun nak masak apa? Wah, lain macam Reza. Ni boleh buka restoran ni. Aisyah baru singgah. Dah DM politik. Ada lagi? Ada lagi. Dah DM pula. Tak ada lagi. Saja je. Ada lagi. 11.30 kita berhenti. 11.30. Ni ada 5 hal ni. Salim boleh ambil 5 hal ni. 5 hal untuk diamalkan. Ini last touch untuk hari ini. Adab sekarang lebih kepada budaya lah tu. Risau nak pergi majlis kahwin, berjoget semua tua muda. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kita tak mampu melarang kan. Itu program mereka. Program kita ni je lah. Kita tinggal je lah. Malam itu lepas kita makan jumpa, kita keluar je lah. Keluar je lah masa tu. Merak Kayangan sama dengan saya. Salim. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Pertama, dahulukan Allah daripada makhluk. Yang kedua, dahulukan sunnah daripada budaya. Yang ketiga, dahulukan orang tua kita daripada teman. Baik macam mana pun teman ni, masa kau sihat je. Kalau kau sakit, dia tak peduli pun kau. Mungkin dia pergi jenguklah kau hospital sekali. Lepas tu tak pergi dah. Yang akan pergi mak bapak kau lah. Sebab apa? Anak dia sayang. Sebab itu jauh bezanya. Jangan mengutamakan teman daripada orang tua. Buat faham lah. Kena faham ni. Betul tu. Betul Salim. Salim ambil 5 perkara ni. 5 perkara Salim tulis betul-betul. Beritahu kat kawan-kawan. Beritahu. Betul lah tu. Beritahu kat kawan-kawan. Pertama, utamakan Allah dengan makhluk. Maknanya beritahu, bos, saya nak solat, bos. Bos, saya nak solat, bos. Terima kasih, bos. Saya akan balik semula. Bos akan terima. Orang kafir pun dia boleh terima. Saya nak solat. Itu utamakan Allah. Dalam utamakan Allah juga ialah, saya kalau benda ni was-was sama ada halal tidak, tak apalah. Saya utamakan Allah. Itu contoh. Itu dalam soal benda-benda yang was-was. Benda-benda was-was. Siap. Siap. Jadi, yang dimaksudkan Allah sebelum makhluk itu ialah utamakan tugas. Dan kita kena cerita. Kita bagi tahu betul-betul. Saya utamakan Allah. Sama juga untuk diri kita. Sepatut kita tidur, kita bangun pukul 6, solat subuh. Utamakan Allah. Kita bangun pukul 4, kita solat tahajud. Sepatut kita pukul 10, kita minum. Tapi tak apalah, kita skip minum. Minum sikit-sikit cepat-cepat, kita solat duha. Itu bermakna mengutamakan Allah dah tu. Mengutamakan Allah dah tu. Waktu tengah hari, pukul 12.59 dah zuhur. Tak apalah, pukul 1 aku solat zuhur dulu. Buat aku pergi makan. Itu mengutamakan Allah dah tu. Allahu Akbar, cantik sungguh. Mengutamakan Allah daripada makhluk, daripada diri sendiri. Subscribe Haji Mak Atuk. Terima kasih. Salim, subscribe Atuk punya YouTube. Boleh? Boleh. Atuk, tak dapat cari nombor WhatsApp Atuk. Boleh arugi nombor WhatsApp saya. Atuk add saya. Ambil WhatsApp saya. 017. Ada atas tu. 017 90 19 707. 017 90 19 707. Ada atas tu. Tak apalah. Kita boleh betul tu. Betul. Tengok kat profil tu. Ada. Dah subscribe dah. Terima kasih Salim. Thank you very much. Okey, yang ketiga. Orang tua sebelum teman. Utamakan ibu bapa. Rasulullah pesan ni. Jaga hati. Jaga hati ibu bapa. Apalagi kau sakiti ibu bapa. Tak berkat bro. Dosa dengan ibu bapa ni dosa yang akan kau terima di dunia lagi. Dan di akhirat kau kena pula 2 kali. Itu jangan buat dosa dengan ibu bapa. Ni kita cerita lain, lebih panjang. Jadi yang penting utamakan ibu bapa daripada teman. Biarlah teman marah tak apa. Jangan ibu bapa marah. Ini ramai orang tak faham ni. Tak boleh lah. Saya dah janji kawan-kawan ni. Tak boleh. Tak boleh. Kena balik. Nafsu susah nak kawal bro. Terpaksa lah. Eject. Eject. Tu, upload lah. Live stream ke YouTube. Live stream. Itulah nak pergi ke YouTube tu. Banyak dah yang Atuk buat live stream ni nak upload ke YouTube. Tapi nak dapatkan subscribe tu banyak sikit lah. Memang nafsu susah nak kawal je. X. Pasal nafsu ni syaitan. Nafsu bukan malaikat. Bukan. Nafsu ni syaitan. Dan kita tahulah kerja syaitan. Kerja syaitan. Mana kerja yang baik, dia tak suka. Amal-amal ibadat yang baik, dia tak suka. Engkau ingat Allah, dia tak suka. Engkau baca Quran, dia tak suka. Kau sedekah, dia tak suka. Kau hormat ibu bapa, dia tak suka. Itu kan syaitan. Syaitan. Nafsu tu syaitan lah. Nafsu syaitan lah. Okey, yang keempat. Keluarga sebelum pekerjaan. Ini pun ramai orang tak patuh ni. Pentingkan keluarga dulu. Kalau perlu ambil cuti, you cutilah. Anak you sakit. Ini dah anak sakit. Pergi lagi kerja. Allahu Akbar. Keluarga penting daripada pekerjaan. Kau pergi kerja tu untuk apa? Kau pergi kerja untuk cari duit. Cari duit untuk apa? Untuk keluarga. Dah tu. Kenapa kau utamakan pekerjaan daripada keluarga? Keluarga tu termasuk isteri lah. Isteri, anak-anak, cucu. Utamakan mereka dulu. Utama. Kalau dia tak sihat ke, dia perlu apa bantuan ke, tinggal kerja. Tinggal. Itu yang penting. Kita kena faham. Utamakan keluarga. Ni saya tak boleh lah. Saya sibuk lah. Saya ada kerja ni. Kau jagalah budak-budak. Ini orang tak bertanggungjawab. Bagi orang yang mengabaikan tanggungjawab seperti ini, rezekinya susah.
Rezekinya amat susah. Amat susah. Itu kita kena jaga. Hormat pada orang tua. Betul, ya, Tuan. Lah, Tok kata politik malam. Saya dah terlepas apa pesanan Tok. Politik malam ni. Ya, Ji. Nafsu dikawal dengan solat sahaja. Utamakan solat selama jangka masa 40 hari. Semua terkawal. Tengok. Kamu dah ada bukti dah. Benda yang kita buat baik tu, itulah syaitan tak suka. Betul? Betul. Syaitan suka kalau hubungan suami isteri cakap kasar lah. Syaitan suka lah tu. Kalau mendaya, hi Ling, how are you? Syaitan tak suka macam tu. Syaitan suka, alah apa lah, you ni sibuk lah, 3 hari tak ada ke? Itu syaitan suka lah macam tu. Kamu dah, apabila yang tu tinggi suara, yang tu tinggi suara. Last stop, PRU malam ni. Utamakan keluarga daripada pekerjaan. Sebab kita pergi kerja, nak cari duit untuk keluarga. Untuk keluarga. Kita pergi kerja tu, fisabilillah. Kita bekerja. Kalau kita bekerja, niat lillahi ta'ala. Ya Allah, aku turun daripada rumah hari ini, bekerja mencari rezeki. Untuk menanggung amanahku, menjaga isteriku, anak-anakku, memberi rezeki sebagainya. Jika kau ditakdirkan meninggal semasa itu, kau meninggal sebagai syahid. Syahid kecil lah. Mana pahala? Dapat pahala besar. Pahala besar. Macam mana jika saya selalu beri alasan bab kerja? Maafkan sekadar bertanya. Memberi alasan bab kerja. Tak boleh. Tak boleh beri alasan. Kau kena cakap betul. Terus terang. Memanglah terus terang ni kadang-kadang tidak disukai oleh orang lain. Itu tak kisah. Yang penting disukai oleh Allah. Allah suka kau tak menipu. Itu yang penting. Kalau kau menipu, Allah tak suka. Tapi orang tu suka. So, kau nak yang mana? Kau nak manusia suka ke nak Allah suka? It's very simple in life ni. Kalau you nak Allah suka, you cakap lah. Saya tak boleh buat ni. Atau saya tu. Tak apalah saya buat. You letak situ. 3 hari you tak buat. Tak boleh. You cakap betul-betul. Bukan saya. Tak apalah. Atuk faham tu. Atuk faham. Merat kayangan. Ajar dia. Untuk infak dunia akhirat. Tengok kamu. Kamu dah banyak dah. Dia banyak dah kelebihan yang Allah beri kepada dia dan keluarganya. Dia infak, dia ada program-program bagi duit di kedai kopi kan? Kamu? Itu tajuk lain. Jadi yang keempat, utamakan keluarga daripada pekerjaan. Dan yang akhir sekali, yang kelima, ni Salim, iaitu solat sebelum disolatkan. Yang kelima ni berat sekali lah. Pastikan kau berada di belakang imam. Jangan sampai kau berada di depan tu imam. Bila di depan tu imam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah. Jadi pastikan solat sebelum disolatkan. Jadi 5 perkara. Sekurang-kurang 5 perkara. Hasil daripada yang kita bicara 2 jam hari ini. 2 jam. 2 jam. Kena denda atuk hari ni. Nenek kau pun dah masak nasi goreng. Ya, dia bila masak tu goyang sikit lah. Aduh. 5 perkara Salim. Catik atuk bagi tahu dan you amalkan. Dan balik berkongsi dengan keluarga, isteri, anak-anak pun semua. Perkara pertama, utamakan Allah daripada makhluk. Perkara kedua, utamakan sunnah daripada adat. Sunnah kata apa? Baru adat. Yang kedua, utamakan orang tua daripada kawan-kawan. Yang ketiga, yang keempat, utamakan keluarga daripada pekerjaan kita. Dan yang kelima, utamakan solat sebelum kita disolatkan. Itulah saja untuk hari ini. InsyaAllah, semoga Allah memberi kelapangan kepada kita esok hari. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan Atuk pagi ini.